Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan selamat pagi Malaysia. Pagi ini anda bersama dengan saya Terence Das, kasut merah saya dan juga saya Syafiqah Ishak dengan skirt biru saya. Semangat Terence Adakah ini sebab semalam Hari Sukan Negara? Nah, ini just weekend vibe lah. Tapi kita kekalkanlah keaktifan itu ataupun niat untuk kekal aktif. Kan? Sebab kita kena bersukan supaya dijadikan sebagai satu budaya. Jadi semalam merupakan sambutan Hari Sukan Negara yang disambut secara meriah di seluruh negara. Jadi kalau kita boleh lihat di Putrajaya juga punya ramai sebenarnya. Pagi-pagi lagi kita dah nampak ada senam aerobik, ada zumba. Sekali dengan Menteri Hana Yeoh pun saya boleh nampak di TV begini. Berzumba. Semalam Terence buat apa? Berlari. Pergi gym. Hari-hari pergi gym. Betul. Nampak kalau kita boleh lihat Yang Berhormat Menteri. Anda meminati sukan sebegini, ini mungkin lebih sesuai. Berzumba. Kasut merah. Nampak kasut. Itulah. Saya ingatkan semalam Terence kat sana lah. Kasut merah kan. Kasut saya sampai, saya belum lagi. Belum lagi. Jadi ini yang berlaku semalam sebenarnya. Kalau kita lihat juga di tempat-tempat lain seperti di Kedah dan juga di Perlis. Kalau kita boleh lihat di Perlis, di mana rakyat negara ini disaran untuk mengamalkan gaya hidup aktif bagi memastikan kesihatan yang lebih baik di hari tua. Jadi ini menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadillah Yusof, antara langkah mudah dan efektif untuk mengekalkan kesihatan dan kecergasan adalah melalui aktiviti seperti berjalan dan bersenam. Ya, betul. Tapi kita kena pastikan otot itu terjaga. Ya. Sebab otot itu adalah yang mengekalkan kebolehan dan keupayaan kita untuk bergerak. Jadi sebab itulah saya pergi ke gym. Bukan sebab nak tunjuk bicep besar. Bukan nak tunjuk lah. Hari ini nampak macam ada pump sikit. Ya ke? Nampak. Dan mendapat komen sebegini sudah pasti akan membuatkan saya lebih... Lagi semangat. Tapi itulah, selain daripada otot, pemakaian kasut yang betul juga sangat penting. Sebab kita nak berlari tak boleh pakai kasut sembarangan. Betul. Untuk kita jaga tapak kaki itu pun sangat penting sebenarnya. Bukan sebab kita nak bergaya, bukan sebab lebih mahal, lebih laju lari, bukan. Tidak semestinya, tapi untuk penjagaan kaki anda juga. Okey, itu berkaitan dengan Hari Sukan Negara. Seterusnya kita nak ke ini mengenai Korea Malaysia, juara tilawah antarabangsa ke-64. Ya, Korea Malaysia dinobatkan sebagai Johan Tilawah Al-Quran bagi kategori masing-masing, di mana Muhammad Husaini Mahmud diumum sebagai pemenang kategori Qori selepas meraih markah 95.71%, manakala Abdul Rashid dari Pakistan di tempat kedua 93.59% dan tempat ketiga ialah Wahyu Andi Saputra dari Indonesia 92.09%. Bagi kategori Korea pula, Nur Hidayah Abdul Rahman muncul sebagai Johan selepas mencatatkan markah 91.76, diikuti peserta Filipina Raihana Ambagaladi di tempat kedua 90.26% dan Syamimi Ashahira dari Indonesia di tempat ketiga 89.46%. Jadi yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan mengurniakan hadiah kepada pemenang dalam kategori Qori, manakala Raja Pemaisuri Agong Raja Zahid Sofia bagi kategori Korea. Okey, ini yang berlaku semalam. Kita nak berikan perkembangan terkini berkaitan dengan situasi banjir. Ini bagi negeri Kedah, Perak dan juga Johor. Masih lagi ada keluarga-keluarga yang terjejas dan setakat ini di Kedah jumlah PPS yang masih dibuka ialah sebanyak 18 dan juga bagi keluarga yang terbabit ialah sebanyak 717 secara keseluruhannya bagi ketiga-tiga negeri ini. Jadi masih lagi berkaitan dengan banjir. Ini merupakan perkara yang mungkin kita risaukan berkaitan dengan bekalan beras. Ya, kita segera menutup gambar ini untuk pergi ke bekalan air, bekalan beras dan berita yang selanjutnya yang dijamin mencukupi walaupun kira-kira 6,000 hektar lapang padi di Kedah dan Perlis dilanda banjir pada bulan lalu. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata insiden luar jangka itu tidak mengganggu keterjaminan makanan, termasuk beras berikutan negara mempunyai perjanjian dan rundingan dengan beberapa negara lain
bagi memastikan beras mencukupi. Ketika ini negara mengimport 40% daripada bekalan beras sedia ada dari Thailand dan Vietnam, selain tambahan 200,000 tan lagi dari Pakistan dan India bagi menampung keperluan dalam negara. Nah, jadi tak perlu risau kerana bekalan beras mencukupi untuk rakyat Malaysia. Okey, sedikit kita nak kongsikan berkaitan dengan sukan. Semalam sukan. Kita kongsi ini terlebih dahulu. Ini berkaitan dengan terbuka Atik di mana Lizzie Jah terlepas peluang untuk mempertahankan gelaran beliau selepas terkandas di Sukuk Akhir pada malam kemarin. Dalam aksi itu, Lizzie Jah yang juga pemain keempat dunia tewas 15-21, 21-13, 12-21 kepada wakil Jepun Koki Watanabe. Jadi kalau kita boleh saksikan, ini merupakan aksi Zija yang kecundang buat kali ketiga bagi menentang Watanabe. Ini berita yang kita pun kurang gembira dengan berita tersebut, tetapi ini pengubatnya. Di mana Izzuddin dengan Zafir mara ke pusing akhir. Ya, dan mereka berpeluang untuk meraih gelaran ketiga tahun ini selepas mara kepusingan akhir terbuka Atik 2024 di Vantaa, Finland. Dalam aksi separuh akhir di Energia Arinadi, pasangan pilihan kelima dan juara terbuka China 2024 mencipta kejutan sensasi ke atas pilihan utama dari China, Liang Weikeng Wang Chan. Jadi mereka bangkit selepas tewas pada set pertama untuk memenangi perlawanan keseluruhan 19-21, 21-17 dan 21-18 dalam pertarungan 62 minit. Tahniah kita ucapkan, dan kemungkinan besar mereka akan menjuarai terbuka Arktik kerana walaupun di pilihan kelima mereka telah mengatasi pilihan-pilihan yang lebih besar angka ranking dunia daripada mereka. Kalau tak tahu nak sarapan apa, hari ini kami nak kongsikan berkaitan dengan croffle. Croffle? Bau croffle tu dah sampai masuk ke dalam studio sebenarnya. Waffle Croffle, pernah dengar tak? Saya tak pernah dengar. Tak pernah kan? Belum pernah cuba. Belum pernah Dia cuba. campur apa dengan waffle tu? Waffle dan juga croissant. Waffle dan croissant. Croffle. Croffle dicantumkan, disatukan menjadi croffle. Jadi nak tahu bagaimana, apakah bahan-bahan yang digunakan untuk membuat croffle semuanya selepas ini. Tapi kita nak berehat seketika, jangan ke mana-mana. Kembali semula bersama dengan kami berdua dalam Selamat Pagi Malaysia. Selamat Pagi Malaysia. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik. Selamat Pagi Malaysia. "2025 will be a momentous chapter for ASEAN, rich with significance and promise. Will mark the 10th anniversary of the ASEAN community founding, a milestone in our collective journey. Malaysia has chosen the theme inclusivity and sustainability. It reflects our aspirations for shared progress, ensuring that no one is left behind. It conveys our hope that the steps we take today will endure in the long run. It underscores our determination to keep the future firmly in sight as we move forward. On behalf of the government and people of Malaysia, I look forward to welcoming you all. Selamat datang ke Malaysia. Thank you. Ya, 2025 sudah pasti tahun yang besar untuk Malaysia dalam kita membuka tirai untuk komuniti ASEAN datang ke Kuala Lumpur, di mana Malaysia menjadi pengerusi ASEAN, #MyASEANShare. Dan seterusnya kita akan bersama dengan rakan kita dari negeri Jelapang Padi. Ya, ini negeri Kedah, salah satu negeri yang terjejas sekarang ni disebabkan banjir. Jadi kita nak tengok juga apa di antara bantuan yang Kemas berikan untuk usahawan di sana. Jadi terus saja bersama dengan rakan kita Zul dan Su di Kedah FM. Silakan. Kita okey, baik. Kita dah dapat daripada maklumat daripada pendengar kita, dan yang pastinya kita dah pun bersiaran menerusi Selamat Pagi Malaysia. Terima kasih juga Terence dan juga Syafiqah beri laluan untuk kita. Assalamualaikum semua. Alhamdulillah. Jadi apa pun untuk anda, selamat menonton
tune di TV1 dan juga terus bersama kami. Dan untuk pagi ini kita nak kongsikan untuk anda bersama dengan Zorena dan juga Saya Suryani Muhammad, ada perkabaran dari negeri Kedah. Yang pastinya untuk hari ini kita nak kongsikan untuk anda seramai 14 usahawan bimbingan kemas yang terdiri daripada 8 peserta program peningkatan pendapatan, 5 peserta bantuan gerai lipat dan seorang peserta sokongan pengukuhan keusahawanan luar bandar menerima kit peralatan berkenaan. Jadi bagi program peningkatan pendapatan, setiap peserta menerima bantuan peralatan sebanyak RM10,000 ni. Wow, dapat bantuan, dapat kit peralatan lagi RM10,000. Dan peserta bantuan gerai lipat ni masing-masing juga dapat bantuan juga menerusi sebuah gerai lipat dan peralatan yang bernilai RM3,000. So jadi pada tahun ni sebanyak RM546,000 peruntukan disediakan oleh pihak kemas di bawah program pembangunan usahawan Kedah, dan ianya memberi manfaatlah kepada usahawan dan lebih-lebih lagi kepada 30 peserta melalui kursus dan bantuan peralatan yang disediakan. Terima kasih pihak kemas. Betul, alhamdulillah. Dan juga kita nak kongsikan lagi Su. Kalau permainan ini saya rasa best. Yes. Apa je permainan dia? Kabadi. Tadi tengok kat filem-filem Hindustan kan. Yes, betul. Tengok macam permainan ni macam best je kan. Tapi memang best. Dan di negeri Kedah ni juga baru-baru ini Kedah ada wilayah persekutuan, muncul juara kategori lelaki dan wanita pertandingan kabadi. Antara negeri-negeri peringkat bawah 21 tahun Kedah jauhannya. Tahniah diucapkan Dan pastinya Kedah menampilkan nasi yang memukau dengan gerakan-gerakan yang cemerlang untuk mengungguli kategori lelaki, manakala tempat kedua dimenangi oleh wilayah persekutuan dan tempat ketiga dikongsi oleh Pulau Pinang dan juga Melaka. Dan juga sebentar itu juga bagi kategori wanita, wilayah persekutuan berjaya mengubat kekecewaan pasukan lelakinya apabila dinobatkan sebagai juara, dan tempat kedua dimenangi oleh Negeri Sembilan, Kedah dan Kelantan pula berkongsi tempat ketiga. Jadi hadiah kepada pemenang disampaikan oleh Timbalan Menteri Perpaduan. Okey, sebenarnya pertandingan ni kita lihat dia menggalakkan untuk para masyarakat untuk libatkan diri dan menyokong pembangunan kabadi ni. Dan di semua peringkat malah kita nak memupuk juga budaya kesukanan dalam kalangan masyarakat. Dan pertandingan ini juga mengumpulkan pemain-pemain kabadi yang terbaik dari 12 pasukan negeri yang berjuang dengan penuh semangat dan ketangkasan. Kena cergas untuk masuk pertandingan kabadi ni kan. Saya rasa selepas ini Kedah FM kita kena anjurkan lah juga buat kabadi-kabadi ni. Boleh juga lawan dengan mereka-mereka di Selamat Pagi Malaysia juga. Kan bersama-sama dengan RTI kan. Jadi saya cabar Syarifah dengan Charles ni. Okey, itu saja berita-berita yang boleh kami kongsikan perkabaran dari negeri Kedah. Terima kasih juga penerbit Hamdan Dain dan juga Faizah Ahmad, Syarifah Neti untuk penolong jentera. Jom kita terus bersama dengan Charles di studio. Silakan. Kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Terima kasih kepada rakan setugas dari Kedah FM. Dan seterusnya kita akan bersama dalam satu topik yang menjangkakan apa yang bakal kita lihat dalam Petanggan Belanjawan 2025, tangani kos sara hidup belia. Apakah antara acuan yang diperlukan untuk menangani kos sara hidup yang semakin meningkat, ataupun adakah kos sara hidup itu dibawa sendiri oleh belia yang inginkan gadget berbagai kopi berjenama dan sebagainya. Kita bersama dengan Wan Muhammad Azmiddin Muhammad Zainuddin, Presiden Lorong Art Hub. Ini wakil belia ni. Dan juga Khairul Muzamil Ishak, Presiden Idealis Kebangsaan. Terima kasih kerana bersama kami pagi ini. Kita berdua sudah bukan dalam kategori belia. Anda masih mewakili golongan belia. Jadi saya nak tanya kepada Azmid terlebih dahulu untuk membuka tirai perbincangan kita. Apakah sebenarnya kos sara hidup seorang belia pada tahun 2024-2025? Silakan. Dia kos sara hidup ni, So saya nampak benda yang paling penting sekali, kos sara hidup ni dia mindset. So saya nampak benda yang memberi impak yang besar kepada belia-belia ni. Bila mana dia sekarang zaman viral, zaman influencer. So banyak orang yang dia mengidolakan influencer dia. Okey. So yang saya nampak isunya adalah bila influencer dia beli iPhone yang terkini, gadget yang terkini, so dia pun nak juga. Wah. Contoh dia pakai some branded bag or shoes or watch, so dia pun nak juga. So tapi isunya adalah yang mengerikan saya baru baca tadi daripada Jabatan Insolvensi, hari ini 3,500 orang sekurang-kurangnya bankrupt
setiap hari. Setiap hari? Bukan setahun, bukan sebulan, bukan seminggu. Setiap hari. 3,500 orang. Isunya adalah bila dia tengok orang pakai, contohnya ada satu nama A lah, influencer di TikTok contohnya. So dia pakai iPhone 16. So dia ni pun, aku nak kena pakai iPhone 16 juga to show off. So dia sanggup pinjam ceti, pinjam kawan-kawan. So isunya dia bermula daripada benda kecil, handphone, dan lepas tu sampailah ke rumah dan kereta. Wow. Mengikut orang panggil apa, nafsu serakah. Itu yang membinasakan anak muda. Kos sara hidup itu isu dia sebenarnya. Wah, itu bukan kos sara hidup tu. Itu dah melebihi kos sara hidup. Betul. Mahatma Gandhi once said, there's enough in the world for everybody's need, not enough for everybody's greed. Ini adalah ketamakan, kerakusan dan keterlaluan sebenarnya dalam perbelanjaan yang sememangnya hebat mana belanjawan sekalipun, memang tak boleh kita ambil kira perkara sebegini. Sebenarnya ini adalah pilihan masing-masing. Jadi melihat kepada trend belia yang sebegitu, bagaimana untuk merancang belanjawan mengkhusus kepada golongan belia sebenarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih kepada Samak Malaysia kerana menjemput kami dan memberi peluang untuk kita bercakap lah berkenaan dengan belanjawan anak muda, walaupun kita ni dah tua dah pun. Tetapi seringkali dijemput untuk bercakap soal anak muda. Sebenarnya seperti mana disebutkan oleh saudara Azmiddin tadi, itu yang perkara yang cukup membimbangkan dan benar. Yang mana golongan belia pada hari ini, dia gagal merancang segala perbelanjaan mereka. Kerana seperti yang saya sebutkan tadi juga, trend yang menghambat mereka. Kalau kita lihat, walaupun isu mengatakan bahawa golongan belia ini tidak berkeupayaan dari segi ekonomi dan sebagainya, tapi bila sebuah syarikat telefon lancarkan telefon terbaru mereka, ramai, habis, penuh. Saya pun tak tahu kat mana yang dikatakan masalah tersebut. Jadi belanjawan yang akan dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 18 hari bulan ini sebenarnya perlu melihat dalam pelbagai sudut. Maknanya golongan belia pada hari ini bukannya boleh sebut je, belia ni, semua belia. Tetapi kena faham bahawa golongan belia ni terpecah daripada beberapa golongan. Golongan belia yang tidak meneruskan pelajaran. Golongan belia yang tidak ambil SPM baru-baru ini. Walaupun mereka tak ambil SPM, mereka tidak meneruskan pelajaran. Ada yang habis SPM, tidak meneruskan pelajaran. Ada yang habis diploma, tidak meneruskan degree. Ada yang buat diploma, tidak habis pula kat situ saja. Berhenti di tengah jalan kerana mungkin nak katakan desakan hidup, ataupun si mana sebut saudara Wan Azmiddin tadi, trend kehidupan. Agak dia tengok kawan dia habis SPM tak sambung belajar, dah boleh pakai motor hebat-hebat. Dia kata, aku duduk ni nak buat diploma lagi 2-3 tahun, pening kepala kata dia. Dia pun berhenti. So bagaimana pula golongan yang tak meneruskan, tak ambil SPM ni, yang disebut oleh Kementerian Pendidikan 10,000 yang tak meneruskan pendidikan. Jadi belanjawan pada kali ini, itu belum lagi yang intern. Yang intern ni pun satu hal juga. Yang tak dapat bayaran intern. Ada yang golongan belia berjumpa dengan kami. Kami kena buat semua kerja yang dekat tempat intern. Tapi orang kata orang tu 10 sen pun tak bagi. Mereka kena sehari hidup mereka. Sewa rumah, makan, minum. Ini kerajaan kena perincikan betul-betul. Begitu juga dengan golongan belia yang habis diploma, yang habis degree. Begitu juga. Mereka pun perlukan perhatian. Habis daripada diploma, mereka tinggalkan PTPTN, mereka tinggalkan hutang motor, mereka tinggalkan hutang rumah, hutang bilik dan sebagainya. Kerja tak dapat lagi. Jadi saya harap pada perincian belanjawan kali ini janganlah buat secara general saja, tapi mengkhususkan juga. Baik tu ada cadangan, kita cadangkan itu hari dalam sidang belia anak muda. Kita ada satu sidang belia anak muda, seperti mana sidang belia parlimen. Kita cadangkan supaya golongan belia yang mempunyai keputusan yang baik, diploma dan degree, diberikan sari hidup dulu sebanyak RM300 selama 3 bulan untuk mereka dapatkan peluang pekerjaan, ataupun 6 bulan ataupun 3 bulan. Selepas mereka dapat kerja, okey, mereka automatik tak layak dapat. Tujuannya untuk menampung, mungkin ada hutang macam kita dulu belajar. Ada hutang motor, hutang makcik dekat kantin kita tak bayar lagi. Ini semua kita kena perincikan betul-betul. Bagi saya lah. Ya, tapi masa kita dulu, masa saya belum ada PTPTN. Jadi segalanya yang diperlukan untuk pembelajaran ditanggung oleh individu yang ingin sambung belajar. Kalau private, maka you kena cari kerja lah. Betul. Dan
saya rasa golongan belia sekarang pun ada semangat keusahawanan kerana ramai saja yang membuka kafe, yang membuka kedai TikTok dan sebagainya. Jadi ada semangat untuk mencari duit tambahan di situ yang bermula dari usia muda. Bagaimana untuk kita mengasah bakat ini, bakat keusahawanan dan semangat membara dalam kalangan golongan belia dengan cara yang positif, kerana kalau kita boleh gunakan semangat yang sedia ada ini, maka golongan belia akan dengan tersendiri dapat membela ekonomi masing-masing. Dia to me lah, meniaga ni is about knowledge. So macam I sendiri pun memang meniaga daripada habis sekolah. So isunya adalah pertama guideline how to do. Kita nak buat sales, marketing, kita nak buat account. So isunya adalah yang I nampak sekarang ni, contoh yang I boleh sebut lah, agensi-agensi kerajaan, contohnya macam PUNB, SMB Corp dan sebagainya. Dia banyak bagi grant. Yang I faham ada yang sehingga ada satu grant tu dia panggil BIP. Grant BIP ni dia bagi orang panggil apa, bantuan sehingga 6 million. You tak perlu bayar balik. Tapi isunya adalah kebanyakan diorang ni bila dia tak ada ilmu untuk mengurus perniagaan, biasanya kadang-kadang contohlah dapat 6 million. So maybe dia pun nampak ada satu C-class baru keluar. That's the problem. Because of dia tak tahu dekat mana nak reserve dan dekat mana dia nak spend. The main issue is about knowledge. So then how you nak operate your business. So bagus sekarang ni perniagaan tumbuh cendawan selepas hujan. Tapi kena ukur baju di badan sendiri lah. Banyak hipster cafe, banyak kedai kopi, banyak blog dan sebagainya. Jadi semua ni adalah bisnes remaja sebenarnya. Bisnes orang muda. Tapi tidak dapat bertahan lama. Dan saya rasa kembali kepada kebertanggungjawaban. Untuk membayar hutang tu kita perlu bertanggungjawab. Tapi golongan belia sekarang cuba untuk melepaskan diri daripada membayar hutang yang tertanggung dengan alasan tak dapat pekerjaan dan sebagainya. Tapi kalau kita ada kemahuan untuk mencari jalan, saya rasa kita perlu selesaikan hutang. Hutang tu paling penting lah. Perlu selesaikan dulu hutang. Walaupun saya tidaklah menyokong kerajaan campur tangan dalam membayar balik hutang itu, kita perlu mencari jalan untuk memudah carakan golongan belia membayar semula hutang-hutang yang tertunggak tadi. Apakah cara terbaik? Ini nak menyelesaikan hutang ni bukan satu perkara yang mudah lah. Dia dah bekerja pun dia tak nak bayar agak PTN. Jadi pandangan saya, kita kena ada satu cara yang kita buat di peringkat awal. Maksudnya daripada tingkatan 4, tingkatan 5 dan dia orang masuk ke kolej atau universiti, kena ada satu kerangka ataupun pengajaran yang kita bagi bagaimana mereka nak menguruskan kewangan mereka. Kalau kita dulu belajar kita pinjam motor buruk bapak kita, dia bagi pakailah benda tu dulu. Sampai hancai pun nak isi minyak pun saya pernah terjadi isi minyak habis, buka tong tu tiup tu. Nak sampai ke 1-2 kilometer tu. Sampai level macam tu punya susah kan bapak kita susah masa kita belajar dulu. Jadi hari ni kumpulan pelajar ni, kumpulan belia yang ada di kolej, terutama kita jangan lihat kolej tu kolej di UiTM, UTM. Sebenarnya ramai lagi di kolej-kolej macam mana saya sebut kolej rumah kedai. Kolej rumah kedai. Orang panggil kolej rumah kedai. Kolej kecil-kecil ni ramai. Golongan belia tak disantuni. Mereka juga seperti mana disebutkan tadi ialah mereka banyak berhutang. Berhutang segi apa? Ada kadang mengadu kita nak makan pun tak ada, tak cukup duit. Kerana apa? Kerana segan ataupun rasa kesian nak minta mak di kampung. Kerana mereka pun sendiri pun menoreh getah. Ada yang kerja pagi, balik tengah malam. Pasal mereka orang kampung kan, dia ramai anak dia kan. Jadi bagi saya, sudah sampai masanya perubahan perlu dibuat dari segi sistem pelajaran kita untuk bagaimana mereka nak menguruskan kewangan. Apa mereka patut dulukan. Hari ini kalau kita dapat lihat, mak bapak bila masuk je, misalnya saya sebut, mereka sanggup berhutang. Hutang beli laptop, hutang saudara nak belikan baju anak, nak sambung belajar. Jadi benda-benda basic je. Kalaulah disebutkan tadi macam manalah kita nak uruskan mereka, bayar hutang yang mereka ada, saya rasa sanggup mereka nak beli motor semata-mata untuk anak mereka, bayar setiap bulan 300-400. Itu belum lagi yang berkereta. Jadi saya rasa sudah sampai masanya kena turun ke padang untuk kita latih mereka bagaimana dia nak menguruskan kewangan yang baik. Pakailah mana ada, orang kata kan. Kalau tidak, semua benda nak baru.
Ya, dan ini adalah juga satu fenomena dedikasi. Yeah. Minta dekat daddy akan kasih. Memang adalah fenomena di kalangan golongan muda kerana ibu bapa masa kini lebih berkemampuan, lebih berkeupayaan untuk membantu dari segi material. Namun kalau kita lihat ia juga membawa kepada kealpaan golongan belia. Mereka lepas tangan. Kalau saya minta, ayah akan kasih. Saya minta dekat mak akan kasih. Semua ni mencerminkan satu fenomena yang kurang sihat untuk pembangunan masa hadapan. Bagaimana untuk memecahkan cara pemikiran yang agak merisaukan ini? Saya nampak pertama bila sebut pasal pendidikan ni, untuk mendidik ni orang nampak sekolah. Tapi saya ambil ayat klise lah. Apa-apa pun pendidikan ni bermula daripada rumah. So didikan di rumah. Bagi saya nampak pertama dia tak boleh macam di rumah, terutamanya soal cara perbelanjaan, kemewahan dan sebagainya, kita kena bagi value. Kalau saya lah sebagai seorang bapa yang dah ada 2 orang anak yang makin membesar ni, saya pun risau. Cuma yang saya nampak kita kena bagi diorang satu value, bukannya soal harga. So apa yang dia suka, contoh kita ambil satu brand lah, contoh kasut tu harga RM2,000 contohnya, kita rasa mahal. Tapi kalau benda tu kita value kan, kita bagi dia satu tas yang kita rasa contohnya di umur anak saya 5 tahun, dia boleh buat matematik, simple matematik, 1 + 1 berapa, 1 + 1 berapa, in Malay, in English. So I think if kita boleh valuekan that 2,000, kita boleh bagi. Tapi kalau kita sebut, ini 2,000 tau, you kena ni. So dia akan belajar, 2,000. So dia akan start 20,000, 200,000, 2 juta. That's the problem because of cara didikan. So tak boleh cerita hanya, diorang ni kena dididik di sekolah. Tak boleh. Jadi perlukah kerajaan tingkatkan pelepasan cukai untuk ibu bapa yang menanggung perbelanjaan anak-anak yang masih belajar? Saya nampak benda tu relevan buat masa ni. Because of apa-apa pun sekarang ni, kita tak boleh sebut murah, tak boleh sebut mahal, tapi dia dalam satu keadaan yang bagi saya lah, zaman Madani ni dia stable. Cuma bila kita nak cara pendidikan tu on valuable, so we need that kind of kita perlukan seperti mana orang panggil apa, subsidi macam ni, because of dia boleh encourage untuk buat benda yang betul. So to me dia mula daripada kecil, so mudah kita nak melentur buluh daripada rebung. Baik, terima kasih Hazmi kerana sudi bersama kami. Terima kasih Encik Khairul kerana sudi bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Topik ni saya rasa kita boleh panjangkan sememangnya, tapi kita kesuntukan masa dan kita akan mendalami belanjawan dari sudut pra-belanjawan dan juga sudah pasti kupasan selepas pembentangan dalam minggu-minggu yang mendatang. Tapi untuk ketika ini kita akan ke Perlis bersama dengan rakan setugas yang telah bersedia dengan laporan berkaitan HSN Perlis. Kita bersama dengan Sofi Samsudin yang telah bersedia di sana. Silakan. Terima kasih. Cerita Pagi Perlis hari ini kita bersiaran terus mengenai Hari Sukan Negara ataupun HSN 2024 di Perlis, iaitu anjuran Jabatan Belia dan Sukan Negeri Perlis. Untuk mengetahui berkaitan dengan HSN ini yang diadakan di Negeri Perlis, bersama dengan saya sekarang ini ialah Pengarah Jabatan Belia dan Sukan Negeri Perlis, iaitu Encik Musa Salim. Baik, terima kasih Encik Musa. Jadi Encik, antara aktiviti yang JBS Perlis jalankan bagi memenuhi sepanjang 3 hari tempoh untuk HSN di Negeri Perlis ni. Okey, terima kasih. Sempena sambutan Hari Sukan Negara Peringkat Negeri Perlis, sebenarnya kita merancang banyak aktiviti. Kalau di program Hari Sukan ni kita merancang sebanyak lebih kurang 30 aktiviti untuk kita sediakan kepada pengunjung-pengunjung ataupun rakyat Perlis ini khususnya. Tetapi dalam 30 aktiviti tersebut, kita ada 2 aktiviti yang menjadi ikonik kepada Hari Sukan Negara 2024 ini, iaitu larian untuk negara dan juga berjalan ring madani yang kita akan laksanakan, dan itu sebenarnya akan menjadi tarikan dan ada signifikannya terhadap apa tujuan sebenar sukan itu dilaksanakan. Sukan itu dilaksanakan khususnya kita nak menggalakkan perpaduan di kalangan rakyat kita, itu yang utamanya. Di samping kita melaksanakan menjalani aktiviti gaya hidup aktif dan jigaf. Itu yang paling pentinglah kepada kita. Okey, jadi kalau kita tengok dari segi antara mungkin
golongan-golongan yang nak kita libatkan dalam program-program anjuran HSN ataupun JBS itu sendiri untuk tahun ni? Okey, kalau kita HSN 2024 ni, tema kita cergah bersama, dengan kita membawa kita punya konsep kita cergah bersama. Tema kita sukan baharu, sukan dan sukan rakyat. Kita nak mengangkat tema tersebut supaya semua golongan dapat menyertai aktiviti sukan pada Hari Sukan Negara 2024 pada tahun ni. Daripada golongan emasnya 60 tahun ke atas, golongan veterannya, golongan rakan mudanya, golongan kanak-kanaknya, golongan OKU-nya. Sebab dia aktiviti sukan ni kita adakan semua menyeluruh pada kali ini. Contohnya kalau warga tua, kita sediakan tai chi, kita sediakan senam aerobik. Kalau golongan OKU, kita ada juga laksanakan aktiviti untuk sukan OKU juga, khusus untuk sukan OKU. Dan sukan tentunya untuk golongan muda, kita ada e-sport. Semua itu ialah semua kita sediakan pada sepanjang 3 hari kita melaksanakan Hari Sukan Negara peringkat negeri Perlis ini. Maknanya semua golongan kita galakkan untuk mereka menyertai aktiviti kita pada 3 hari tersebut dah. Okey. Jadi Tuan, kalau kita tengok mungkin harapan ataupun saranan Tuan sendiri kepada masyarakat untuk terus bersukan ini. Okey, itulah tadi berdasarkan tema yang kita bawa tadi, cergah bersama. Kita nak semua rakyat kita melaksanakan aktiviti kecergasan. Tak kiralah waimalah mereka itu orang yang OKU, orang yang betul-betul memang sehat tubuh badan, orang yang mungkin mengalami masalah obesiti, tetapi hari ini ialah kita nak jadikan satu hari yang menjadi sejarah kepada mereka untuk mereka memulakan gaya hidup aktif dalam kehidupan mereka. Walaupun ada bukan hari ini juga, sebenarnya kita nak maklumkan bukan hanya dilaksanakan 3 hari kita laksanakan Hari Sukan Negara di Kompleks Sukan Tuanku Syed Putra ini. Sebenarnya kita melaksanakan juga Hari Sukan Negara dengan sokongan daripada pihak swasta, pihak institusi pengajian tinggi, pihak institusi pendidikan. Kita laksanakan lebih kurang 59 tempat yang menyahut seruan Hari Sukan Negara pada tahun ini di peringkat negeri Perlis itu sendiri. Dan itulah juga kita sasarkan supaya sasaran kita sebanyak 35,000 orang rakyat negeri Perlis melaksanakan aktiviti kecergasan, aktiviti gaya hidup aktif ini sepanjang tempoh 3 hari kita melaksanakan merayakan Hari Sukan, sambutan Hari Sukan Negara ini. Itu harapan saya. Okey, baik, terima kasih Cik Musa. Jadi dalam usaha kita nak mempromosikan gaya hidup aktif dan cergas menerusi aktiviti sukan dan rekreasi, mungkin kita memerlukan pelibatan langsung dari seluruh lapisan masyarakat. Jadi itu dulu laporan saya dari negeri Perlis. Kembali semula kepada rakan penyampai di studio, silakan. Baik, terima kasih Sophie kerana sudi membawakan kita perkembangan Hari Sukan Negara bagi peringkat negeri Perlis. Okey, seterusnya untuk usahawan di luar sana, selain menjual dan juga mempromosikan barangan anda menerusi kedai secara fizikal ataupun secara dalam talian, ada satu lagi pilihan ataupun alternatif untuk anda, iaitu melalui bazar. Jadi bazar ini menjadi satu pilihan kepada khususnya anak-anak muda sekarang ini untuk mempromosikan produk mereka. Jadi untuk meneruskan lebih lanjut apakah sebenarnya usahawan di bazar ini, kita bersama dengan 2 tetamu. Saya kenalkan terlebih dahulu di sebelah saya bersama dengan Syarina Syaira Padiran, seorang usahawan, dan juga di sebelah kanan saya Muhammad Afiq Ahmad Zaidi, seorang peniaga. Assalamualaikum, apa khabar? Waalaikumsalam. Baik. Jauh datang daripada Johor hari ini untuk berkongsi berkaitan dengan usahawan bazar ini. Mungkin boleh terangkan terlebih dahulu apa yang dimaksudkan dengan usahawan bazar dan apa sebenarnya kelebihan peniaga di bazar ini, Syarina? Hai, Assalamualaikum. Saya Syarina daripada Selokan Design. Okey, so tadi soalan dia adalah apa kelebihan bazar dan apa itu sebenarnya perniagaan bazar. So perniagaan bazar ni sebenarnya adalah satu karnival makan dan bukan khususnya makan saja. Sebenarnya kita ada bawa pakaian, aksesoris, barang-barang kering, retail yang kita kumpulkan daripada vendor-vendor yang tak ada kedai ke, ada kedai ke, yang orang kata kalau dekat kedai mungkin dia ada masalah
sales ataupun dia nak kembangkan sales ataupun dia nak kenalkan produk dia dengan lebih meluas yang tidak tertumpu kepada di kedai saja, maksudnya offline yang orang boleh tahu. So itulah sebenarnya yang saya rasa menyampaikan apa itu maksud bazar. Kalau kita boleh lihat Sharina, sekarang ni lebih ramai anak-anak muda yang baru saja mencubakan diri dalam bidang perniagaan memilih untuk memasarkan produk mereka di bazar. Apa di antara tarikan utama bazar ini kalau dibandingkan dengan secara dalam talian ataupun di kedai fizikal sendiri? Okey. So kalau tarikan yang bazar, kalau daripada side saya, which is saya daripada Seloka Dessert, saya membuat tarikan untuk golongan muda ini rasa untuk mengisi masa yang saya rasa berfaedah lah, which is daripada diorang tak tahu nak buat apa dan diorang boleh mulakan perniagaan tu secara kecil-kecilan di bazar yang kita buat. Sebab kita punya bazar tidaklah orang kata mengambil kos yang sangat besar untuk join. So saya rasa dia punya idea ataupun dia punya cara untuk merealisasikan apa yang dia nak buat tu berpatutan. So daripada situ kita boleh grow up daripada kecil. Bila ada dapat sambutan, dia boleh kembangkan stok dia daripada sikit ke banyak. Jadi sesuai lah bagi mereka yang baru saja nak mencubakan diri dalam bidang perniagaan ini. Tapi itulah, setiap perniagaan mesti akan ada satu komitmen. Jadi untuk berniaga di bazar ni, bagi mereka yang baru saja nak bermula, apa yang mereka perlu tahu sebenarnya? So untuk komitmen dalam bazar ni, dia sebenarnya orang yang nampak tu indah-indah je selalunya. Tapi sebenarnya komitmen yang pertama terutamanya anak muda lah, sebab kita pun memang fokus kepada anak muda sebenarnya. So komitmen yang paling utama ialah hati yang kental lah. Sebab bila masuk bazar ni ialah kita menceburi di luar kan. Kadang-kadang cuaca panas, kadang-kadang cuaca hujan. Jadi kita kena siap sedia sama ada situasi tu, cuaca tu mengizinkan ataupun tidak. Dan kadang-kadang ialah kita bermain dengan event ni sesuatu yang kita tak dapat jangkakan. Kadang-kadang kita mendapat sambutan yang baik, yang luar biasa. Kadang-kadang kita mendapat sambutan yang tidak direzekikan dengan baik. So dekat situ kita maksudnya kita akan tahu apa orang kata langit tu tidak selalu cerah. Biasalah dalam niaga ni dia ada pasang surut dia, tak semuanya indah-indah. Tapi kalau kita nak tahu indah ataupun tidak ataupun apa cabarannya dalam berniaga di bazar ini, kita bersama dengan Afiq. Afiq merupakan salah seorang usahawan muda yang berniaga di bazar yang menjual kroffel. Okey, kita nak terangkan dulu kroffel ni apa, Afiq? Kroffel ni asalnya croissant. Croissant. Kemudian kita cetakkan dia dekat dalam tempat pembakar waffle. Itu dia. Selalunya kita makan kroffel, kita makan waffle saja. Tempat segi tu bentuk dia dan juga croissant. Tapi ini gabung sekali dua-dua. Ya, betul. Dari segi dia punya bancuhan tu, batter dia macam mana? Batter dia, kita macam buat tepung, kemudian ada satu butter yang macam A4 macam tu. Okey. Kemudian letak. Lepas tu kita bagi dia lepeh lah. Kemudian kita buat layer sampai dengan 6 hingga 12 lah. Maksudnya batter untuk buat waffle tu samalah kroffel ni. Benda yang samalah, croissant. Betul. Okey. Croissant tu sama. Okey, benda yang sama sebenarnya. Jadi kalau topping ni mengikut pilihan dan kita rasa masing-masing lah. Ya, betul. Okey, nak tanyalah, kenapa macam Afiq memilih bazar untuk mempromosi dan juga menjual produk anda? Bagi saya, dekat bazar ni adalah satu tumpuan yang di mana semua orang tahu nak cari makan dekat bazar. Okey. So orang memang confirm dekat situ semua orang cari makanan lah. Dah berapa lama dah Afiq mencubakan diri dalam usahawan ni? Dalam usahawan bidang masak ni hampir 3 tahun. Dah lebih 3 tahun? Ya, betul. Okey, so far dengan sambutan di bazar ni bagaimana? Sambutan so far alhamdulillah sangat bagus. Yang paling best ni diorang sangat support lah orang-orang yang memang bazar, orang jual murah apa semua. Dia kita support produk tempatan. Ya, betul. Okey, apa antara cabaran yang terpaksa Afiq hadapi berniaga di bazar ni, Afiq? Cabarannya yang utama adalah tempat lah. Tempat? Bagi saya tempat lah. Contoh nak buat ni nak perlukan elektrik, tak pakai gas. Okey. So benda-benda tu
agak orang kata challenge lah bagi saya. Nak teruskan dekat tepat, lepas tu nak konsisten, bersih. Itu saja. Konsisten, bersih. Okey, tadi Afiq dah pun letak better person tu kat dalam ni. Ni ambil masa berapa lama ni Afiq? Ini kalau kecil punya 4 minit. 4 minit. Sejak bila sebenarnya fenomena croffle ini datang ke Malaysia Afiq? Sejak kita tengok dari segi cerita-cerita Korea. Ni mana peminat-peminat kaki-kaki Korea ni. So daripada Korea tu pun kita dapat ilham lah. Why not kita try dekat Malaysia, sebab Malaysia banyak peminat K-pop macam tu. Banyak peminat K-pop. Dia jadi fenomena, jadi trending. Tapi itulah orang kata makanan-makanan dekat bazar ni selalunya makanan-makanan yang tengah viral. Tapi benda-benda viral ni selalunya jangka masanya tak lama, jangka hayatnya tak lama. Betul ke tak betul Afiq? Betul. Makanan trending. Makanan trending ni dia sekejap je. Sekejap. Okey, kalau macam ni, macam croffle ni, selepas daripada orang kata fenomena croffle ni, apa lagi perancangan seterusnya Afiq? Seterusnya saya bercadang untuk mengikut peredaran masa. Mengikut peredaran masa. Tengok apa yang trending pula ketika itu. Ya, betul. Macam Sharina sendiri, apa di antara cabaran yang terpaksa dihadapi untuk, ialah kadang-kadang vendor ni tak sama ragamnya. Tadi kita cakap pasal pelanggan, ni kalau cakap pasal vendor macam mana? Kalau pasal vendor ni dia samalah macam kita hadap dengan customer, which is saya sebagai organizer, vendor itu adalah seperti customer saya lah yang saya kena hadap, yang sentiasa nakkan, orang kata nakkan yang terbaik lah daripada kita. So saya sebagai daripada pihak management organizer, saya selalu buat yang terbaik untuk memastikan pihak-pihak vendor saya yang bila setiap kali masuk event, saya faham dan saya pasti diorang selalu nakkan yang terbaik, which is nak dapatkan sales yang baik terutamanya. Sebabkan yelah diorang pergi ke event tu, itulah satu-satu yang diharapkan. Sebab kalau kita boleh lihat ada beberapa kes-kes yang tular apabila bazar tu mungkin satu tak ada orang, ataupun ditipu. Pergi-pergi meja je yang ada, lain-lain semua tak ada. Macam mana tu Rina? Itu selalunya daripada pihak management lah. So far kita daripada pihak management yang dah 17 kali dalam menganjurkan event ni, kita belum lagi biasanya masalah-masalah tu memang ada, tapi kita cuba selesaikan. Even kita pernah juga macam terpaksa membuat pembatalan event pada saat-saat akhir atas sebab-sebab dan masalah tertentu, tapi kita cuba sedaya upaya untuk membantu dan yalah kita yang manage, so kita cuba sedaya upaya sebab kita faham selalunya bila kita dah nak mulakan event tu, vendor-vendor dah bersedia dengan stok. Selalunya vendor-vendor kita ni vendor-vendor yang orang kata zaman struggle kan. Diorang maksudnya bukan ada modal yang sangat banyak. So diorang berbelanja untuk satu-satu event tu. Itu dah jadi kes naya sebenarnya. Kesian dekat peniaga yang baru nak mula. Sembang-sembang dah pun siap. Dah pun siap croffle kita ni. Cantik hiasannya ya. Ada strawberry, ada blueberry dengan ada coklat. Afiq, untuk bagaimana untuk mendapatkan croffle daripada Afiq ni, ada keistimewaan croffle daripada Afiq? Keistimewaan dia adalah saya menggunakan krim dengan Nutella. Krim dan? Dengan coklat hazelnut. Oh, coklat hazelnut. Terbiasa. Terbiasa kan. Okey, coklat hazelnut yang bermutu tinggi dan juga krim yang lemak berkrim ni. Jadi bolehlah jumpa dengan Afiq untuk rasa sendiri croffle. Saya pun nak rasa sebentar nanti. Saya nak bawa satu lagi pinggan ni ke dalam sebab Terence kata dia tak pernah rasa croffle ni. Jadi kita kena bawa. Apa pun terima kasih saya nak ucapkan kepada Sharina Syahira Paniran dan juga Muhammad Afiq Ahmad Zaidi kerana sudi bersama dengan kami hari ini berkongsi apakah di antara perkara-perkara yang baik sebenarnya untuk usahawan di luar sana boleh bersama-sama di dalam bazar ini untuk mengembangkan lagi perniagaan anda. Okey, seterusnya kita nak berehat seketika sambil-sambil saya makan dan juga bawa satu pinggan ni ke dalam. Jadi jangan ke mana-mana, kembali semula selepas ini. Pemilikan ekuiti di kalangan orang Melayu yang memiliki hak di dalam memberi kata setuju di dalam pembangunan semula bandar ini. Jika ambang persetujuan hanya memerlukan 75%, maka 25% yang menjadi minoriti ini
yang tidak bersetuju akan dipaksa menyerahkan rumah mereka. Tular dakwaan wakil rakyat pembangkang kononnya Putrajaya mahu gubal akta yang ancam hak Melayu. Tuduhnya perkara itu akan dilaksana menerusi akta pembangunan semula bandar yang bakal diperkenal. Menerusinya, orang Melayu yang jadi minoriti di bandar tak lagi ada kuasa penuh terhadap hartanah dimiliki. Sebaliknya, ia akan digadai tanpa rela meski tak semua pemilik tanah setuju. Semakan pasukan Biar Betul mendapati dakwaan terbabit tak berasas. Realitinya, akta itu diperkenal bagi menangani risiko keusangan, kemerosotan infrastruktur dan membantu pengurusan komuniti. Setiap tindakan hanya boleh dilaksana menerusi persetujuan antara 80 hingga 90% pemilik. Menariknya, akta itu dapat restu Majlis Negara Kerajaan Tempatan yang turut dianggotai semua menteri besar dan ketua menteri di Semenanjung. Ini termasuk negeri ditakbir Parti Tukang Tuduh. Secara psikologinya, adakah tukang sebar dakwa rakannya tak sepandai dia? Usah cetus kegusaran, tak perlu nak bangkang semua hanya kerana berstatus pembangkang. Menyebarkan kebencian tak datangkan faedah. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Okey, hari ini kami nak bawakan kepada anda tilam mampu milik. Pastinya daripada Yana Mattress. Hari ini saya bersama dengan jurucakapnya Double N, Nadine Nordin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syafiqah yang manis dan cantik. Tadi dah bau dah pula apa tu tadi makanan melekat kat baju ya. Saya jalan-jalan bawa croffle. Bau croffle manis baguslah untuk hari Ahad ni, murah rezeki hendaknya. Dan juga Ika ni Ika. Ni kita nak bagi special ni. Tapi bila pandai kata apa tu tertarik dengan dia punya reben pinjam. Kan. Komen. Comel sangat. Tapi Ika, yang penting sekarang ni saya nak bagi promosi yang cukup hebat. Tak pernah kita bawa kat mana-mana sebelum ni. Tapi untuk Selamat Pagi Malaysia hari ni memang sangat-sangat istimewa. Dan saya nak tunaikan hajat penonton-penonton Selamat Pagi Malaysia yang DM saya dan juga Mama Shana pun terlibat juga. Ramai di antara anda semua bagi salam dulu. Allah minta maaf sangat. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani buat semua penonton Selamat Pagi Malaysia. Ya Allah, pandang ke sana pula Double N. Minta maaf ya. Okey, yang penting sekarang ni saya nak bagi promosi untuk anda semua yang katanya ada bajet RM1,000. Dia banyak DM Double N, tak ada ke promosi. Saya ada RM1,000 untuk beli tilam yang berkualiti. RM1,000 itu anda akan dapat lebih item, bukan satu item. Nak dengar tak? Yang penting sekarang ini anda kena catat nombor telefon kami terlebih dahulu, iaitu yang pertama 013 521 013-521-8588 itulah cium bau profil tadi. Kan itulah tadi cium bau profil. Lagi satu ni 019, kita bagi 019-655-8999. Catat nombor itu terlebih dahulu. Sebab apa? Kita nak terus bagi promosi ni, mesti ramai nak berebut. Nak memiliki tilam ini ya. Okey, baik, ayo kita dengar ya. Dengan RM1,000 anda akan dapat 3 item Ika. Bukan satu item saja. RM1,000 anda bayangkan pakej yang kami bawakan ada 2 pakej yang anda dapat lihat di set Selamat Pagi Malaysia ini. Ini pakej yang kedua. Saya nak ceritakan pakej yang pertama. Kita akan bagi gambar nanti. Tilamnya adalah tilam Yana Mattress Spring, iaitu ketebalannya 10 inci. Ya, saiznya betul, ketebalannya 10 inci. Saiznya adalah queen size. Yang ni 2 layer punya Ika. Yang pakej yang pertama 1 layer. Tapi harganya RM599 sahaja. Kami bagi sebelum ini harga asalnya adalah RM1,500. Tetapi hari ini istimewa buat anda semua, hanya RM599 sahaja anda dapat bukan saja memiliki tilam ini, tetapi dapat katil juga Ika. Katil percuma.
Wah. Tapi ada syaratnya, Ika. ada syarat. Anda kena buat pembayaran secara terus ke nombor akaun kami. Barulah dapat menikmati tilam percuma. Kalau buat pembayaran secara COD double N macam mana? COD tak dapatlah katil. Kita bagi tilam sampai harganya tetap RM599 tetapi tanpa katil, Ika. Itu kita dah lamsamkan jadi 600. Macam mana boleh dapat lagi satu barang? Sofa pula. Sofa ni. Sofa ni memang kalau kat luar harga dia 500 ke 600 ya. Tapi hari ini kita bagi RM399 saja anda akan dapat miliki sofa ini. Jadi bila kita lamsamkan 400 tambah 600 RM1,000 dapat 3 barang. Ika sangat berbaloi, Ika. Ya, jadi kepada penonton ni kami sarankan kepada anda untuk hubungi kami segera sekarang ini. Jangan lepaskan peluang. Hubungi sekarang sebab apa? Saya masih lagi berinteraksi dengan tim bahagian penjualan kita ya untuk mendapatkan update dari semasa ke semasa. Jadi kepada anda semua kita bagi. Selalunya pemasaran kata double N. Kalau boleh kita bagi promosi ni sepanjang siaran SPM sahaja. Tapi saya dapat kelebihan, Ika. Jadi kata-kata saya adalah kata-kata putusan daripada owner kita, iaitu bos kita. Jadinya Nadir, kalau awak nak bagi promosi terserah kepada awak. Jadinya saya akan bagi sepanjang hari ini. Sehingga pukul 12. Sebelum pukul 12 tengah malam ya. 12 tengah malam kita dah tutup promosi RM599 untuk pakej yang pertama. Jadi ayo terus hubungi kami sekarang di talian 013-512-8588. Saya nak double confirmkan dengan bahagian penjualan ni, Kak. Sebab apa mereka habis, takut habis. Sebab apa kena cepat. Memanglah saya buka sampai pukul 12 tapi barangan ini adalah terhad. Betul. Jadi kepada anda semua, kalau anda lepas peluang ini memang rugi. Tak ada lagi siaran ulangan. Saya tak berani nak jamin. Mungkin siaran akan datang harganya akan berubah. Jadi cepat-cepat rebut peluang untuk pakej yang pertama. Itu dia anda dapat miliki tilamnya RM599 dapat katil. Kalau yang RM699 tu, Ika, dapat pilih katil. Kalau yang RM599 ni kita bagi random saja katil. Kalau yang kelebihan RM699 tu dapat pilih katil lagi. Dan juga ramai pula yang tak sabar untuk mendengar ya bagi promosi yang ada di set Selamat Pagi Malaysia ni. Dia dah tengok Ika tadi, sila duduk Ika. Ika pun rasa macam lain ya. Lain. Memang kita duduk. Hari ni lain betul. Dia tengok. Nampak. Walaupun spring tapi tak terasa. Ika ni suka nak ulang-ulang buat aksi dia. Ika dah selesa ya. Sebenarnya Ika memang dia spring tapi tak terasa spring sebab apa? Kita ada compressed foam yang akan melindungi spring tu daripada tercucuk-cucuk ya. Jadi promosinya kena bagi tahu cepat double N. Ya, bahagian jualan saya Kak Lin kata double N kena bagi tahu harga cepat. Okey, harga yang ini untuk set ni RM899 saja, Ika. Okey, ni 899. Dia double ya. Double. Dua layer. Dua layer. Tilam dia ketebalan 10 inci. Saiznya pula adalah queen size. Dan juga katilnya pula, sebab apa katilnya adalah baldu. Nampak mewah ya. Sebab tu nampak mewah macam cerita Megah Holding kan. Betul kan sangat. Yang beraksi kan kalau dalam apa tu scene yang dalam bilik tu kan mesti nampak yang katil dia eksklusif kan. Yang ni eksklusif ni boleh pilih warna dia lagi. Boleh pilih lagi. RM899. Tetapi kalau dapat memiliki katil ini, konsep dia apa? Kena bayar terus. COD tak boleh. COD tak boleh. COD dapat tilam ni je lah. Jadi kepada anda semua yang nak katanya memang betul lagi Mama Shana kata apa, saya dah sambut hari jadi Ika dengan best. Jadinya inilah peluang saya. Mama, ini peluangnya. Ika pula sekarang ni murah rezeki. InsyaAllah Mama, kalau time murah rezeki banyak job ni, kalau yang RM1,000 tu kita rasa macam RM1 je Mama. Tapi kalau time kurang sikit tu Mama, jangan minta ya Mama. Okey, jadi kepada penonton juga Selamat Pagi Malaysia, rebut peluang. Yang ni package dia RM899. Package yang pertama tadi iaitu hanyalah RM599. Jangan malu, jangan segan. Katanya nak berfikir-fikir lagi kan, nak telefon. Boleh terus telefon kami 013-512-8588. 013-512-8588 untuk anda bertanyakan bahagian jualan kami. Dan ingat dia, bagi sofa ni adalah RM399 saja. Rebut peluang ya. Ambil nombor telefon kami tu, snap siap-siap. Dan juga jangan lupa TikTok kami sekarang ni, Kak. Sebab kalau anda follow, like dan share, anda berpeluang untuk dapatlah lucky draw
cabutan bertuah. Sofa tu bukan kecil tau. Betul. Sila duduk Ika. Ika pula rasa Kita sofa bagi perbandingan kalau kita duduk, berapa orang boleh duduk Nadir? Boleh. Kita duduk 2, 3, 4. Nadir duduk sini, Nadir muat Nadir. Muat sangat kan? Ini kalau baru kahwin pun okey, dapat katil, tilam, sofa. Ngam. Satu set. Ya, betul. Bagi anda yang baru berumah tangga, yang dah memiliki rumah, nak bajet katanya kan Ika? Betul. Sofa selalunya atas 500 betul. Sebab ni besar, bukan ni kecil. besar, luas. Ya. Jadi anda jangan risau, selesa. Nak sofa ni ada dalam bilik, boleh dekat ruang tamu, boleh katanya memang selesa sangat. Ya, dan juga pelanggan-pelanggan kami sebelum ni semua katanya memang ada yang repeat order, katanya tilam Yana Mattress memang berkualiti. Betul. Kami bagi jaminan ketahanannya adalah selama 10 tahun untuk jaminan penggunaan ketahanannya ya. Dan juga penghantaran, ingat, percuma di seluruh Semenanjung Malaysia. Penghantaran percuma pula. Tak perlu pening-pening dah. Mana yang anda memiliki syarikat dan nak buat dinner selalunya, Ika selalu jadi MC untuk dinner, malam-malam gala semua kan, nak ada cabutan bertuah. Betul. Nak dapat hadiah yang bajet. Betul. Anda boleh buat 3 nombor yang paling atas bertuah tu dalam bajet RM1,000 macam saya cakap tadi kan. Miliki set katil dan juga tilam dengan harga RM599. Beli pula sofa ni RM399. Itu dah dekat-dekat dengan RM1,000 je tu. Kami bagi untuk anda semua. Jadi cepat hubungi kami, nak anda hubungi sekarang. Sebab tak nak anda terlepas peluang ini. Sebab saya dah lajakkan sampai pukul 12 tengah malam. Tetapi tak jamin barang ni adalah terhad. Betul. Selalunya kan orang tanya, kalau 399 ni mesti nipis. Tak. Sebab saya dah duduk. Jadi saya tahu. Dia tebal ya. Tebal kan? Tak rasalah kayu ke spring ke tak rasa. Ya, Ika. Dan juga nak juga Ika merasa apa tu yang katanya kain baldu ni tu. mana baldu yo? Dia punya katil. Kita tukar rasa. Untuk penonton. Bagi betul Ika puas hati. Betul. Sebab Ika dah comel-comel hari ni, baju dia cantik. Jadi kena pula dengan katil dan juga tilam yang cantik ini, rebut peluang. Ini set dia RM899 saja Ika. Sembilan. Okey. Kita tak bahagi kat mana-mana. Jadi cepat rebut peluang ni. Saya tak nak anda terlepas. 013-512-8588 dan juga 019-655-8999. Ya, dapatkan harga promosi sehingga jam 12.30 malam ini ataupun sehingga stok masih ada. Sehingga stok masih ada Ika. Ya, itulah dia. Terima kasih Nadir. Sama-sama Kerana Ika. sudi bersama dengan sambil-sambil tu kita duduk. Sedap pula tilam ni ya. Jadi kepada anda jangan lupa untuk memiliki Yana Mattress, tilam mampu milik sekali dengan sofa hari ini dan juga katil. Okey, kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana selepas ini. Ada lagi segmen yang menarik untuk anda. Semuanya selepas ini. Siapa kata dasar Bumi Putra ini mengenepikan kepentingan suku-suku kaum lain? Kalau ada suara-suara yang mengesabah tuntutan, kita boleh terima. Bahawa dasar Bumi Putra di Malaysia ini dasar afirmatif untuk mengenung tentang keadaan ketidakadilan, tapi tidak pernah mengenepikan kedudukan anak India atau anak Cina, apalagi suku kaum Bumi Putra, sama ada orang asli iaitu Sabah dan Sarawak. Dan ini saya harap rakan-rakan termasuk tenaga Bumi Putra yang kita pilih. Sebab itu pendekatan baru kita bila kita bicarakan soal miskin tegar, dia tidak lihat dari segi kaum. Siapa yang tergolong di bawah kategori miskin tegar itu harus dibantu. Dan tumpang beberapa kawasan terpinggir yang merasakan di pedalaman Sabah dan Sarawak itu mesti diberikan perhatian yang sama supaya semua rakyat dapat diangkat bersama. Baik, kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia dan pagi ini kita bawakan bakat-bakat muda ke studio Selamat Pagi Malaysia di mana kita akan ketengahkan festival kartun Gen Z. Sebelum berkenalan dengan Gen Z-nya, kita bersama dengan Otai. Otai dalam dunia animasi yang juga terlibat dalam pembikinan Keluang Man. Betul. Sebagai animator dan juga watak. Ada sumbang suara juga kan? Ada. Ya, jadi ini adalah legendanya Syam Along. Terima kasih kerana bersama kami pagi ini. Ceritakan sedikit tentang latar belakang Syam sebelum kita mulakan tentang festival. Saya terlibat dalam industri lama dah. Memang dah lama, lebih dekat 30 tahun dalam industri animation, industri art lah. Kalau macam ikutkan, memang ni dah sebati dalam diri saya lah. Art, animasi, komik dan sebagainya.
Jadi untuk Gen Z sekarang ini kan, apa yang cuba diketengahkan yang membezakan art Gen Z dengan cita rasa kita yang daripada generasi sebelumnya? Okey, macam ni. Yang sebenarnya kalau macam kita nak membentuk sesuatu tu, kita mesti mula daripada bawah. Pasal dalam festival kami nak buat ni, kita bertemakan perpaduan, kita tumpung kepada Gen Z. Gen Z maksudnya anak-anak muda. Di mana anak muda ni kita garap dia memahami erti perpaduan tu. Jadi mana mereka akan melahirkan satu bangsa yang harmoni, di mana mereka bersatu hati. Malaysia ada banyak budaya, banyak bangsa sebagainya. Jadi memahami erti kata perpaduan tu di kalangan Gen Z ni akan melahirkan satu rakyat yang sangat harmoni. Itu yang kita nak. Dan ia bermula dari awal sebenarnya ada karya yang ditunjukkan Syam kepada saya daripada seorang murid darjah 3. Ya, betul. Yang memang unik, yang tegakkan ke semua rakyat Malaysia berbilang kaum makan semeja. Betul. Jadi ini menunjukkan bahawa walaupun berada dalam darjah 3, budak itu sudah pun mempunyai satu visi ke arah perpaduan negara. Betul. Dan kita dapat lihat terjemahan karya-karya ini pun sama. Dan kita bersama dengan artis pertama kita iaitu Lim Se Wei, illustrator dan juga kartunis. Apa yang unik tentang ilustrasi yang dihasilkan Lim Se Wei? Okey, apa yang unik kat sini, Lim Se Wei ni yang seorang anak istimewa sebenarnya, special sebab dia mild autis. Tapi apa yang kami nampak, dia dapat melahirkan, menzahirkan dalam bentuk lukisan kartun ni erti perpaduan tu. Kalau kita dapat lihat kat sini, nampak tak? Kalau kita nampak dunia ni, keliling tu ada berkeliling orang tu, setiap dunia tu mewakili setiap orang. Maksudnya mereka bersatu hati menjadikan dunia ni aman. Ini yang difikirkan oleh artis kita ni. Walaupun special, tapi dia dapat melahirkan sesuatu benda yang sangat baik untuk kita. Let's go over here and talk to Se Hui a bit. Which is your favorite, Se Hui, of all the artwork that you've done? Which one you like the most? For comic book, it'll be the most recent one. My most recent one is Malaysian Kids 10 story in one comic book. And you made this yourself, right? Yep. All the stories come from you and the illustrations as well? Yep, entirely by me. Nice, nice. So I understand you also have something special for Halloween over here. May I? This is the Malaysian Kids Spookies Festival. Now you know what this reminds me of. There is a cartoon on TV where two kids come up with comics and the comics come alive. Are you inspired by cartoons on TV or do they all come from you? Actually, entirely come from me. Some may say it looks. Some may say it can be inspired by Kampung Boy, if anybody remembers. But I never watched Kampung Boy during my childhood. But instead, I do remember I watch Upin dan Ipin. So nice, beautiful stuff. We have a lot of creativity here from Se Hui. Keep up the great work. And daripada terjemahan hasil-hasil ini, apa yang akan berlaku seterusnya apabila mereka mempamerkan dalam festival ni nanti? Okey, apa yang kita nampak di sini apabila mereka melahirkan sesuatu yang cantik menerapkan perpaduan ni. Jadi orang ramai boleh datang ke sana dapat melihat inilah yang kita nak. Generasi muda ni, Gen Z ni melahirkan lukisan-lukisan yang cantik menceritakan pasal perpaduan. Daripada kecil sampai ke dewasa. Gen Z ni kalau ikut betul, dia golongan Gen Z ni daripada awal kanak-kanak sampai ke umur 30 tahun. Jadi dari situlah kita lahirkan dalam bentuk lukisan, kita memberikan sesuatu yang terbaik untuk orang lihat. Lukisan ni, kartun dan sebagainya, kalau kita ikutkan, senang untuk orang tengok, senang untuk lihat dan pandang. Kalau penulisan kadang orang tak nak tengok, tapi bila dengan lukisan, orang tu nampak, orang tu faham apa yang nak disampaikan. Seterusnya kita bersama dengan seorang lagi artis yang berada dalam kategori Gen Z, tapi hasil Humaira sudah pun diterbitkan dalam Jom Pi Sungai Petani.
tahniah kita ucapkan kepada Humaira Sofri. Dari mana Humaira dapat inspirasi untuk kartun-kartun yang kita dapat lihat di depan ini? Kartun-kartun yang dapat lihat ni daripada kehidupan seharian saya. Macam saya ni tinggal dekat Sungai Petani, jadi saya buatlah buku pasal Sungai Petani, dan saya juga minat cultural budaya tentang Malaysia, jadi saya lukis perempuan-perempuan yang rapat dengan masyarakat Malaysia lah. Dan kita dapat lihat bahawa cara ataupun style Humaira berbeza sedikit. Bagaimana Humaira membuat pilihan warna dan sebagainya, kerana ia lebih realistik tapi ada skema warna yang tersendiri. Saya banyak tengok artis yang saya minat di galeri dan juga Instagram lah. Dari situ saya dapat inspirasi dan saya praktis. Jadi sudah berapa lama Humaira berkecimpung dalam bidang berkarya seni ini? Kalau melukis, dari kecil saya minat melukis, tapi saya start serius bila saya masuk universiti lah 2018 macam tu. Dan di sini kita lihat karya yang saya sebutkan tadi daripada seorang murid darjah 3 yang juga kita akan pamerkan nanti. Ya, memang kita pamer. Kita akan pamerkan lebih daripada 300 karya. Lebih daripada 300 karya. Gen Z. Itu yang kita penting. Ni salah satu tadi kita nak lihat tadi. Nampak tak? Family makan dalam satu meja, ada Melayu, Cina, India, ada orang asli lagi, ada ramai lagi kat sini. Dan dia boleh bercerita pula pasal mak dekat dapur sebab apa sebagainya. Nampak tak? Anak-anak kita ni yang sebenarnya dia mempunyai satu pandangan yang sangat tepat. Kalau kita cakap sikit mengenai perpaduan apa tu, dia akan sampaikan dalam bentuk lukisan ini. Kita tengok pun, kita lihat. Dan saya pun harap datanglah dekat rumah tangsi ni. Sebab apa? Sebab festival kita ni, sebab kita dapat membantu Gen Z, artis yang ada kat situ, budak-budak muda semuanya, melahirkan sesuatu lukisan-lukisan yang cantik kat sana. Jom support mereka. Kita bagikan mereka peluang memberikan inspirasi melukis, support mereka, berikan mereka satu sokongan yang padu. Teruskan usaha ni. Ingat, perpaduan adalah paling utama sekali dalam kehidupan kita sebenarnya. Dalam kita melihat karya-karya ni yang sedang berada di depan kita, apa agaknya harapan mereka untuk berkarya sepenuh masa? Kerana sememangnya kita tahu ada banyak grafik designer pun yang tercabar oleh teknologi seperti AI dan sebagainya. Betul. Jadi mana pengkarya-pengkarya ini akan dapat terus bergiat ataupun tidak? Dia sebenarnya karya yang melalui komputer generate dan sebagainya dengan manual yang kita lahirkan sangat berbeza. Sebab kita lukis dengan feel. Kalau komputer generate, kita tahu sekarang AI sebagainya, dia bukan feel, dia dah disetkan. Jadi mana tak sampai ke dalam hati kita sebenarnya. Kalau kita buat sesuatu benda melalui hati, dia akan sampai. Tapi 300 karya yang akan berada di rumah tangsi, banyak aktiviti yang kami bawakan. Salah satu yang kartunis mistik tu juga kami highlightkan. Kartunis mistik ni sebenarnya merisaukan saya. Nak tahu datang. Kita ada orang asli. Kita ada orang asli kat sana yang akan buat lukisan kartun dekat atas tika mengkuang. Dan kita ada golongan-golongan spesial, anak spesial datang sana, tunjuk juga karya-karya mereka. Ini yang kita nakkan. Terus maju dalam karya Gen Z ni. Alright, I want to get one final word from you, Sehoy. Can you say something positive about the nation, your hopes for a better future? I hope no matter what race is it, can get along easily. Great, nice. That's very simple, very spot on. Humaira pula, apakah harapan Humaira untuk masa depan negara dengan kepelbagaian bangsa yang sedia ada? Kalau bukan kita nak meraihkan warisan negara kita, siapa lagi? Jadi kita sendiri, rakyat Malaysia, kena saling meraih budaya satu sama lain. Terima kasih Humaira. Kita dapat lihat daripada terjemahan kata-kata Gen Z ini, mereka inginkan sebuah negara yang harmoni, yang mana rakyatnya bersatu padu. Sekali lagi kita ingin wawarkan Syam kepada seluruh penonton Sahabat Pagi Malaysia, di mana dan untuk berapa lama festival ini akan berlangsung. Okey, kami akan berada 2 hari, 19-20 Oktober ini di Rumah Tangsi, belakang Dataran Merdeka. Jom datang beramai, support artis-artis kita, artis-artis Gen Z ini. Kenapa? Dengan tanpa anda, mereka akan
memberikan rasa anda datang, mereka akan rasa sangat teruja memberi support pada mereka. Datang, banyak aktiviti kat sana, aktiviti melukis, mewarna dan sebagainya. Satu, biasa pertandingan melukis budak-budak kan. Tapi tak, pertandingan melukis kita buat daripada umur 13 sampai 30 tahun. Pertandingan mewarna tu, nak tahu, datang di sana. Baik, terima kasih Syam kerana sudi bersama kami dan selamat berkarya kepada semua pengkarya Gen Z yang akan bersama dalam festival ini nanti. Dan dengan itu kita berehat seketika untuk beri laluan kepada rakan-rakan di Jabatan Met Malaysia menyampaikan laporan cuaca dan kita kembali bersama anda selepas ini. Assalamualaikum dan selamat pagi Malaysia. Baik, laporan dimulakan dengan melihat kepada carta angin untuk hari ini. Di Semenanjung kita sedang menerima arah angin dari arah pelbagai hala dengan kelajuan yang lemah sekitar 5 hingga 10 km per jam. Begitu juga di negeri Sarawak, arah angin dari arah pelbagai hala. Namun di Sabah kita sedang menerima arah angin dari arah timur dengan kelajuan yang sederhana sekitar 10 hingga 20 km per jam. Manakala di kawasan perkapalan pula kelajuan angin adalah tidak signifikan pada masa ini, oleh itu tiada sebarang amaran angin kencang serta laut bergelora yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Baik, seterusnya kita perhatikan pula pada keadaan cuaca di Semenanjung untuk pagi ini. Alhamdulillah, keadaan cuaca dilihat cerah di kebanyakan negeri di Semenanjung untuk pagi ini yang dijangka boleh berterusan sehingga ke tengah hari. Namun begitu, hujan yang kini sedang berlaku di sekitar Langkawi, Kedah, Tangkak dan Muar Johor ini dijangka akan beransur reda dalam masa 1 jam sahaja lagi. Untuk negeri Sabah dan Sarawak pula sama juga keadaan. Cuaca cerah dan baik diperhatikan bagi kedua-dua buah negeri dan cuaca lembap yang kini sedang berlaku di sekitar Mukah dan Sibu Sarawak ini dijangka akan beransur reda menjelang ke lewat pagi nanti. Baik, bagi ramalan cuaca pada sebelah petang pula, Met Malaysia meramalkan hujan lebat berserta ribut petir masih lagi boleh berlaku di hampir ke semua negeri di Semenanjung Malaysia. Namun pada petang nanti hujan akan lebih tertumpu melibatkan negeri-negeri utara iaitu di negeri Perlis, Kedah, Perak termasuk juga di sekitar Putrajaya. Untuk negeri Sabah dan Sarawak pula hujan masih boleh berlaku di hampir ke semua negeri untuk kedua-dua buah ke semua bahagian untuk kedua-dua buah negeri dan akan lebih tertumpu di bahagian selatan dan utara Sarawak. Untuk Sabah pula, hujan lebat akan lebih tertumpu di bahagian Sandakan, Kudat dan juga pantai barat. Baik, itu sahaja info cuaca yang dapat saya kongsikan pada pagi ini. Jangan lupa ikuti kami di laman media sosial seperti yang tertera di sini untuk mengetahui keadaan cuaca yang lebih terperinci di kawasan anda. Sekian, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Okey, kempen Oro Italia 916 bermula hari ini sehinggalah 3 November 2024. Cantik kan? Jadi ini merupakan koleksi terbaru dari Habib Jewels. Untuk menerangkan lebih lanjut mengenai kempen Oro Italia 916 ini, saya bersama dengan pakar barang kemas daripada Habib Jewels semestinya, Kak Echa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Syafiqah. Ya Allah, bergemapan studio kita hari ini. Betul. Ini koleksi yang terbaru. Ya, koleksi terbaru
baju yang Syafiqah tengah peragakan sekarang dengan 4 kombinasi warna. Masya Allah cantiknya Kak Ica. Okey Kak Ica, apa yang menanti para pelanggan dan khususnya penonton Selamat Pagi Malaysia untuk kempen kali ini? Okey, sekarang kita tengah adakan kempen Oro Italia berlangsung sekarang sehingga 3 November 2024 di semua bilik pameran Habib. Seperti biasa, bagi anda yang menggemari koleksi Oro Italia, datangnya daripada Itali, pembuatannya daripada Itali. Jadi anda boleh dapatkan koleksi ini dengan potongan yang sangat unik. Bukan sahaja dalam bentuk cincin ke, anda dapatkan dalam bentuk rantai tangan atau bentuk subang dengan satu set. Macam Syafiqah pakai sekarang ni menggayakan koleksi terbaru di mana untuk earring, chain dan juga bracelet dalam koleksi set yang sama. Jadi kita nak pastikan pelanggan disajikan dengan pelbagai pilihan. Anda kena terus ke bilik pameran di mana berlangsung sehingga 3 November. Sekali lagi kita kongsikan 3 November 2024 untuk kita melancarkan kempen Oro Italia 916 dengan pelbagai rekaan. Okey, jadi dengan kepakaran pembuatan barangan kemas ini kita dapat hasilkan barang kemas warisan daripada macam warisan Malaysia untuk memberikan kualiti yang bertaraf dunia. Okey. Jadi mungkin boleh ceritakan sikit antara banyak-banyak ni yang mana satu menjadi pilihan hati masyarakat sebenarnya? Okey, Kak Ica boleh katakan koleksi-koleksi kita ada pengikut dia sendiri, ada penggemar dia sendiri. Ada yang sukakan koleksi Cavo Collection, Vasano Collection dan sekarang untuk dapatkan koleksi yang mana anda boleh pakai untuk 2 rekaan iaitu koleksi Como Collection, Gondola Collection seperti yang ada dekat hadapan kita sekarang ni, ada juga di mana anda boleh pakaikan 2 bahagian. Jadi anda kata apa itu pelbagai gaya lah untuk peragakan koleksi Oro Italia. Okey, so apa lagi yang menarik, setiap koleksi ni kita proses dia dengan penghasilan yang sangat teliti dan disiapkan oleh tukang-tukang emas daripada Itali. Itu istimewa dia. Berbeza sedikit desainnya berbanding koleksi yang dihasilkan di Malaysia. Tetapi macam mana sekalipun, koleksi daripada Itali tetap lagi mengekalkan emas 916 walaupun didatangkan dengan variety colour. Yang macam model kita pakai ini koleksi yang mana? Ini adalah koleksi Clara Collection, kombinasi pelbagai warna. Kita kerap kali tengok warna yang berwarna rose, berwarna white ataupun berwarna yellow. Kali ini kita bawakan yang berwarna hijau, berwarna magenta. Itu hanya satu saduran warna yang menampakkan koleksi lebih unik lagi dan tapi dia tetap 916. So kita nak perbagaikan koleksi barang kemas kita sambil tu koleksi ini juga dijadikan sebagai investment. Sebab mutu emasnya adalah mutu emas yang tinggi. Okey, kita nak tanya berkaitan dengan investment sebentar saja lagi. Sebab apa? Ramai nak membeli. Tapi tu nak tanya, boleh tak kalau nak trade in Kak Ica? Okey, ini yang best sebenarnya. Sebab kita tahu kan emas tu kita simpan adalah salah satu selain pada bergaya, ia adalah sebagai satu pelaburan. Jadi anda boleh berkunjung ke mana saja bilik pameran untuk bawa barangan anda sebab kita menerima trade-in ataupun jual semula barangan untuk kita upgrade kepada barangan yang baru daripada emas 375 sehingga 999. Berkemudian semua ni kita cakap kalau nak buat apa orang kata investment kena gold bar saja kan? Tidak, sebenarnya apa sahaja koleksi yang mempunyai mutu emas dia adalah investment. Cumanya setiap mutu emas ni mempunyai nilai tersendiri. Itu dia. Jadi ini bermaksud dah pun menjawab soalan-soalan anda di luar sana. Sesuai ataupun tak sesuai sebenarnya untuk dijadikan investment barang-barang hiasan khususnya daripada Habib Jewel ni? Jawapannya sesuai. Jadi boleh teruslah dapatkan ataupun pergi ke kedai Habib Jewel yang berhampiran dengan anda kerana kita ada kempen Oro Italia 916. Mungkin kita boleh pergi lagi koleksi-koleksi di hadapan ni yang menarik ni boleh Kak Ica terangkan. Koleksi-koleksi ada di sini seperti koleksi Cavo Collection, Clara Collection, Vasano dan antara koleksi maximalist yang ada dengan kekemasan satin finish, high polish, so dia menampak look pelbagai gaya kita tu berbeza sedikit. Okey, macam rantai yang sekarang Syafiqah gayakan terdapat 4 warna di mana gabungan dengan warna black rhodium. Okey, ini salah satu teknologi terbaru yang kita dapat daripada Itali untuk hasilkan koleksi ini lebih nampak unik sebab ini koleksi yang di mana sebelum ni datangkan hanya 3 kombinasi warna sahaja. Okey, so kita tambahkan satu lagi warna untuk nampak look yang berbeza. Jadi ini ada 4 kombinasi warna ya. Ada hitamnya, ada rose gold, ada gold. Cantik. So outfit plain macam ni dia nampak lagi look. Betul. Kalau pakai kosong macam ni memang menyerlah. Okey, kita tahu Habib Jewel dah lama pun berada di pasaran. Apa yang membezakan Habib Jewel dengan produk ataupun jenama-jenama yang lain? Okey, kalau kita nak kata perbezaan tu dari segi emas adalah emas yang sama. Kalau dah lama pun kedai emas mestilah menjual. Salah satunya orang kata yang sangat sinonim di Malaysia adalah emas 916 sebagai perhiasan. Di Habib
perbezaan dia dan adalah salah satu yang orang kata akan mencari adalah koleksi Oro Italia. Oro Italia 916 anda boleh dapatkan terus di mana daripada Habib barangan tersebut dibawa daripada Itali. Maksudnya penghilangannya di Itali, desainnya daripada designer Itali dan pembuatannya 100% daripada Itali. Jadi uniklah di koleksi-koleksi tersebut. Dia lebih nampak orang kata lebih moden. Walaupun hanya menggunakan beads seperti yang kita peragakan sekarang, mostly adalah menggunakan beads dengan potongan diamond cut yang sangat kemas dengan teliti inilah memberikan extra sparkle pada koleksi barangan tersebut. Dengan beads sahaja dia dah dapat memberikan satu efek potongan diamond cut yang sangat-sangat halus. Saya yang tengok depan-depan ni memang cantik ya. Ini memang boleh teracun ni kalau saya tengok pun macam ya Allah lawannya. Macam tadi kita balik kepada bolehkah kita nak trade in? Berkemungkinan sebelum ni kita ada koleksi barangan yang keseluruhan berwarna yellow dan mungkin barangan tu dibuat dalam orang kata industri juris di Malaysia. Tak salah kalau anda bawa barangan, memang tidak ada salah untuk anda nak tukar kepada barangan Oro Italia. Tak ada istilah tidak boleh. Bagi kami menitik beratkan tentang mutu emas tersebut. Sama ada barangan tersebut anda nak jual dengan dalam keadaan bengkok, patah, kita terima saja sebab mungkin kan macam yalah kita pakai earring kadang-kadang bahagian start belakang tu hilang kan Syafiqah kan. Boleh ke jual, boleh ke jual, boleh ke nak tukar barang lain. Di Habib kami terima. Selalunya cangkuk kita ni lah. Cangkuk ni mestilah selalu kadang-kadang patah, nipis kan. Tapi boleh Habib boleh terima. Untuk kempen Oro Italia 916 ni mungkin terangkan lebih lanjut lagi apa di antara benefit ataupun faedah-faedah yang boleh mereka dapat. Untuk kali ini Kak Echa nak kongsikan di mana berlangsung di semua bilik pameran sehingga 3 November 2024 dan promosi potongan harga istimewa untuk anda untuk kita dapatkan terus koleksi-koleksi antarabangsa. Sebab tidak mudah untuk dapatkan koleksi Oro Italia 916 ni di mana kekemasan itu berlainan dengan produk-produk yang lain. Kalau kita tengok koleksi gold lokal kan macam koleksi di Malaysia tu lebih kepada desain-desain yang berkerawang, berbunga. Ada peminat dia sendiri. Mungkin kita nak kumpul koleksi kita, nak tukar sedikit kepada koleksi yang sedikit minimalis pada segi desain tetapi dianya yang teratas dari segi kekemasan. Mungkin anak-anak muda ada yang tak minat emas sebab katanya terlalu crowded kan desainnya. Ini minimalis, nampak lebih anggun, sophisticated, modern yang kita tengok model yang kita gayakan hari ini. Dan dia taklah plain ya, bukan gold semata-mata, ada warna-warna pula tu. Ini hanya terdapat di Habib Jewels. Betul, hanya terdapat di Habib sahaja dengan menggunakan teknik cataporosis lacquer. Dan tanya, kalau macam ni warna-warna ni memang boleh tahan? Dia boleh tahan. Warna ni lebih lasting. Jadi biasalah macam mana sekalipun dia adalah perlu penjagaan yang lebih rapi. Pak jaga jangan risau. Boleh datang ke Habib sini. Betul. Sebab barang kemas ni kita boleh jadikan sebagai harta pusaka, warisan. Betul. Kalau anak kahwin boleh dia yang pakai. Betul. Jadi bagaimana untuk mendapatkan koleksi Habib Oro Italia 916 ni Kak Echa? Berkunjung saja ke mana saja bilik pameran yang berdekatan dengan anda di satu Malaysia termasuk Sabah dan juga Sarawak. Jadi promosi ini juga berlangsung di semua. Masuk bukan di Klang Valley sahaja, di semua daerah. Mungkin ada media sosial boleh kongsikan kepada penonton? Bagi mereka untuk melayari lebih lagi di mana anda boleh layari kita punya laman sesawan di www.habibjewels.com untuk lihat pelbagai koleksi seperti koleksi Cavo, Gondola, Luna, Como Collection, Zili Collection, Beats Collection, Maximalist, Minimalist, semuanya ada. Yang pasti dia adalah yang terbaik daripada kami dan datangnya daripada Itali. Jadi kepada anda yang mungkin saja baru buka kaca TV anda, tertanya-tanya apa yang uniknya mengenai Oro Italia 916 Kak Echa? Menariknya dia adalah desain yang sangat eksklusif. Desain yang sangat eksklusif. Jadi dapatkan produk atau barangan kemas yang cukup eksklusif ini dengan desain yang minimalis tetapi nampak cukup sophisticated hanya daripada Habib Jewels. Terima kasih saya ucapkan kepada Kak Echa dan juga model di sebelah berseri-seri walaupun pakaiannya simple pun bila dia letak Habib Jewels menyerlah. Terima kasih sekali lagi Kak Echa kerana bersama dengan kami hari ini. Kepada anda jangan lupa untuk ke kedai ataupun butik Habib Jewels yang berhampiran dengan anda untuk mendapatkan kempen Oro Italia 916 yang bermula sekarang sehingga 3 November 2024. Seterusnya kita nak ke cerita pagi Terengganu. Kita nak bersama dengan rakan kita di sana Sharina Sapri untuk melihat bagaimana sebenarnya aktiviti berakit di Taman Negara. Silakan.
Rakan Sugas di Angka Superi, terima kasih. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Seperti kita sudah maklum, Tasik Kenyir merupakan salah satu lokasi wajib kunjung sekiranya ke Terengganu. Dan satu tarikan terbaru yang terdapat di Tasik Kenyir ini adalah program berakit di sekitar kawasan Gua Bewah dan juga Gua Taat. Dan untuk perinciannya saya bawakan khas penguasa Taman Negara Negeri Terengganu, Puan Sharina Sapri. Jadi Puan boleh kongsikan kepada kami bagaimana tercetus idea untuk mengadakan berakit di kawasan sekitar ni, Puan? Okey, idea ini tercetus daripada beberapa sahabat lah yang terdiri daripada kaki tangan Taman Negara Terengganu sendiri, NGO dan juga 2 orang fotografi bebas, juru foto bebas maksud saya. Okey, sebab kami ni sangat entusiastik dengan Taman Negara Terengganu dan kehidupan orang asli setempat itu sendiri. Jadi kami berpendapat dengan adanya produk baru ni, kami bukan saja dapat membantu meningkatkan ekonomi orang asli setempat dan kami juga dapat merancakkan lagi ekopelancongan di Taman Negara Terengganu. Program berakit ni memang bila dah bermula sebenarnya? Kami jangkakan program berakit ini dapat dimulakan seawal bulan Disember ataupun mungkin tahun hadapan lah, di mana kami memerlukan sedikit peruntukan bagi membina rakit itu sendiri yang melibatkan kos lebih daripada RM2,000 dan mengambil masa 7 ke 8 hari bagi sebuah rakit untuk disiapkan. Kalau boleh kongsikan kepada kami waktu operasi macam mana di kawasan ni, adakah dibuka setiap hari waktu operasi dan berapa ramai yang akan orang kata mengendalikan berakit ni? Okay. Kami bercadang untuk supaya program berakit ni mungkin dapat dijalankan di hari Minggu, bermula daripada Khamis, Jumaat, Sabtu dan Ahad, di mana pelancong lebih tertumpu pada hari-hari tersebut dan berkemungkinan besar waktu operasi adalah bermula daripada 9 pagi sehingga 4 petang. Seperti yang Puan nyatakan, orang kata ini dalam salah satu usaha untuk menambah pendapatan golongan orang asli di sekitar ni. Jadi mungkin adakah akan dikenakan bayaran atau tidak, Puan? Betul, kami akan kenakan bayaran. Bukan kami lah, maksudnya orang asli sendiri yang akan menguruskan rakit-rakit ini akan dikenakan bayaran antara RM150 sehingga RM200 dengan kapasiti maksimum sehingga 15 orang bagi satu rakit. Puan, kita tahu ini kawasan Taman Negara, bukan sewenang-wenangnya boleh masuk ke sini kan. Jadi kalau untuk yang berminat, macam mana dia orang kena memohon daripada pihak mana sebenarnya? Okey, bagi yang berminat untuk menaiki rakit ini, mereka boleh berhubung dengan pihak Taman Negara itu sendiri ataupun pihak-pihak Persatuan Pelancongan Tasik Kenyir. Apa lagi antara produk-produk yang terdapat di Taman Negara ni yang orang kata kita wajib datang untuk lihat sendiri, Puan? Di sini kita mempunyai Gua Bewah, Gua Taat ataupun bagi yang berminat untuk trekking, boleh trekking ke Pokok Melunak, yang mana Pokok Melunak antara pokok yang terbesar di Asia Tenggara. Dan bagi yang berminat dengan aktiviti gunung, mereka boleh mendaki Gunung Gagau, Gunung Padang serta Gunung Remok. Dan bagi yang berminat dengan aktiviti memancing, mereka boleh mengunjungi kawasan Sungai Cacing itu sendiri. Okey, bagi yang berminat untuk datang ke Taman Negara Terengganu, mereka boleh memilih sama ada menaiki houseboat yang mengambil masa lebih kurang 3 ke 4 jam untuk sampai ke Taman Negara Terengganu, ataupun mereka boleh menaiki bot laju yang mengambil masa mungkin antara 1 sehingga 2 jam untuk sampai ke Taman Negara Terengganu. Dan terakhir, mungkin harapan Puan Sila sebagai penguasa Taman Negara Negeri Terengganu untuk program berakit ni. Kami amat berharaplah program berakit ini akan mendapat sambutan yang baik, yang mana kami sangat-sangat ingin mengetengahkan kebudayaan orang asli di Terengganu. Dan kami juga bercadang di masa akan datang kami akan mengadakan mungkin kampung mini orang asli, yang mana orang pelancong itu sendiri boleh menikmati makanan tradisional orang asli ataupun permainan tradisional orang asli di dalam Taman Negara Terengganu. Kepada anda di luar sana yang menonton kami ketika ini, bolehlah datang berkunjung ke Tasik Kenyir di Hulu Terengganu ini untuk merasai sendiri pengalaman berakit di Gua Bewah, Gua Taat dan juga kawasan sekitar ini. Rakan setugas kembali pada anda, silakan. Baik, kembali bersama kami di studio dan seterusnya kita akan ke negeri Ika. Ya, kita ke Sabah. Nah, ada apa ini di Sabah ini pada 18 hingga 20 Oktober 2024. Kenapa ke Terence? Kalau Sabah kau suka kan? Saya kurang faham.
Dah bahasa Melayu juga itu. Okey, ada apa sebenarnya di Sabah ni? Program Madani Rakyat 2024 Sayangi Sabah bakal berlangsung pada 18 hingga 20 Oktober pastinya di Kompleks Stadium Likas Kota Kinabalu, Sabah. Jadi hari ini kita bersama dengan dua tetamu di studio dan satu menerusi Google Meet. Kita kenalkan terlebih dahulu, Terence. Ya, kita ada bersama kita di studio Encik Muhammad Zamidi Muhammad Asri, penyelaras program Madani Rakyat dari unit penyelarasan lonjakan prestasi Pejabat Perdana Menteri. Dan kita juga bersama Encik Muhammad Effendi yang merupakan Ketua Penolong Pengarah Kanan bahagian Khidmat Pengurusan Kewangan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN. Dan melalui Google Meet sebentar lagi kita akan bersama dengan Puan Hajah Haslina Ismail, Pengarah Jabatan Hal Ehwal Wanita Sabah. Terima kasih kerana sudi bersama kami melalui Google Meet. Assalamualaikum, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mungkin nak berikan tumpuan terlebih dahulu kepada Encik Muhammad Zamidi selaku kalau kita boleh lihat di sini penyelaras program Madani Rakyat untuk kali ini bagi negeri Sabah. Mungkin boleh terangkan terlebih dahulu mengenai program ini, Tuan. Ya, terima kasih Syafiqah dan juga Terence. Ya. So kalau menyebut tentang program Madani Rakyat 2024 ni sebenarnya ianya telah pun mencapai siri yang terakhir sebenarnya. Sabah ni adalah siri yang terakhir. So it all started 2023 Disember yang mana YAB Perdana Menteri telah pun mengumumkan tentang hasrat mengadakan program Madani Rakyat ke zon-zon yang telah pun ditetapkan lah. Jadi semasa majlis perasmian penutup program setahun bersama Kerajaan Madani pada Disember 2023 jadi dihasratkan dan juga dilaksanakan program Madani Rakyat. So untuk mudahnya PMR lah, PMR 2024 yang mana program pertama kita telah adakan di zon tengah di Selangor pada Februari 2024. Kemudian kita bertukar ke zon utara di Pulau Pinang pada Mei. Kemudian seterusnya di zon timur pada Julai. Dan seterusnya di zon selatan pada Ogos dan yang baru-baru ni adalah di Sarawak pada bulan 9 yang lepaslah. 9. So dari segi objektif dia sebenarnya kita nak seboleh mungkin outreach kepada semua lapisan masyarakat untuk kita nak sampaikan pelbagai perkhidmatan daripada kementerian dan juga agensi, persekutuan dan juga negeri. Jadi kita mungkin ingin bawakan Puan Hajah ke dalam perbincangan ini untuk bertanya tentang jenis-jenis perkhidmatan yang ditawarkan oleh Sabah kepada rakyat di sana yang akan dibawa secara terus kepada semua pengunjung nanti. Puan Hajah, silakan. Okey, terima kasih. Secara keseluruhan sebenarnya pada program ini ada banyak aktiviti yang disediakan berdasarkan bidang tumpuan yang telah disebutkan tadi. Antaranya kita sebenarnya mengadakan ruai kementerian dan juga dari pejabat sosial kerajaan negeri dan juga agensi, dan kita juga ada perkhidmatan touchpoint rakyat, perkhidmatan berkaitan kos sara hidup, perkhidmatan dan aktiviti golongan belia. Kita juga ada majikan di Karnival Kerjaya, agensi-agensi dengan pameran aset kerajaan. Kita juga pada masa tersebut ada program libat urus di pentas dan juga aktiviti-aktiviti luar yang banyak kita laksanakan pada masa tersebut. Dan antara senarai aktiviti luar yang biasanya menjadi tumpuan perkhidmatan kesihatan, perkhidmatan bergerak diskaun saman PDRM, penukaran topi keledar JPJ, kita juga ada pertandingan e-sport yang ni memang ramai ni peminat ni, dan fun run Madani. Kita juga ada pentas selera di bawah Bayu dan juga Telco Rahmah. Bagi segmen-segmen jualan, kita ada jualan Rahmah Madani, kita ada Agro Madani dan juga koperasi. Selain itu kita juga ada kempen beli barangan Malaysia KPBM. Hanya di PMR Sabah kali ini dibawakan pentas KBBM oleh KPDN dan juga akan menampilkan demonstrasi dan juga sesi bicara usahawan. Dan juga kita juga ada food truck lah pada masa tersebut. Okey, kita akan terangkan lebih lanjut apakah lagi sebenarnya aktiviti-aktiviti ataupun program-program yang telah pun disusun atur untuk program 18 hingga 20 Oktober nanti. Kita bersama juga dengan Tuan Effendi. Apa peranan KPDN untuk kali ini bagi PMR 2024 Sayangi Sabah?
Okey, Syafiqah dan Terence, di pihak KPDN untuk PMR kali ke-6 tahun ni, KPDN telah diberi tanggungjawab sebagai Kementerian Peneraju. Sebagaimana sebelum ni pun ada kementerian-kementerian lain yang terlibat. Jadi sebagai Kementerian Peneraju, KPDN mengambil peluang ni menunjukkan tema meningkatkan kesejahteraan pengguna. Jadi pengguna ni, bila kita cakap tentang pengguna, ia merangkumi keseluruhan rakyat Malaysia. Jadi KPDN selaku sebuah kementerian yang bertanggungjawab terhadap, kita ada 3 fungsi kita. Pertama dari segi aspek perdagangan dalam negeri, yang kedua pendaya upayaan pengguna, dan yang ketiga berkaitan keselamatan hidup. Jadi di PMR pada kali ini, KPDN akan menonjolkan, kita ada pavilion kita, yang mana di pavilion tersebut kita akan menerangkan kepada pengunjung-pengunjung nanti tentang apakah fungsi kita dan juga inisiatif-inisiatif yang telah dilaksanakan oleh KPDN, terutamanya untuk meningkatkan kesejahteraan pengguna dan juga rakyat. Bagaimana untuk menangani peningkatan kos sara hidup. Jadi kita ada pelbagai perkhidmatan dan sesi advokasi yang akan kita berikan kepada pengunjung-pengunjung nanti. Jadi kita rasa amat bertuah kerana pada kali ini KPDN turut bersama-sama di negeri kelahiran Syafiqah. Jadi untuk kita membawa rakyat bersama-sama ke arah program-program yang kesejahteraan rakyat lah. Ya, kesejahteraan rakyat banyak berkait dengan kos sara hidup, dan mungkin sebab itu KPDN telah pun dipilih sebagai kementerian yang bertanggungjawab untuk menyelaras program kali ini. Jadi apa antara program-program khas yang akan diangkat nanti untuk memastikan rakyat faham tentang bagaimana mengurus kos sara hidup dan juga bantuan kerajaan yang diberikan? Okey, antara penekanan kita, pertama kita ada program ataupun perkhidmatan KPDN yang terkenal lah, iaitu program jualan rahmah. Program jualan rahmah madani atau PJRM. Untuk program jualan rahmah madani ni, di mana-mana siri PMR sebelum ni pun dia menjadi satu tumpuan. Kali ini kita menempatkan kemah untuk jualan rahmah madani ni agak di penghujung, supaya bila mereka pengunjung-pengunjung melalui bus-bus ataupun kemah-kemah lain, akhirnya mereka akan berbelanja di kemah jualan madani rakyat. Strateginya. Ya, betul. Kenapa, apa yang istimewanya kemah jualan madani ni? Kita akan menawarkan potongan 10 hingga 30%. Yang mana kadar ni, harga ni memang kata sangat-sangat rahmah lah. Betul. Jadi kita menyerulah kepada seluruh rakyat Sabah supaya bersama-sama mengambil peluang ni. Jadi 3 hari saja kita ada peluang kat sana untuk mendapatkan barang-barang dengan harga yang berpatutan. Yang kedua, kita ada menyediakan 2 kemah untuk karnival beli barangan Malaysia. Yang mana sebanyak 85 usahawan, kita ada gerai-gerai usahawan akan menampilkan apakah perkhidmatan dan produk yang mereka pasarkan. Mereka ada buat showcase dan juga jualan. Jadi usahawan-usahawan ni pun ada yang kita bawa daripada Semenanjung, produk dan juga usahawan, dan juga bergabung dengan usahawan-usahawan tempatan. Jadi kita berharap dengan adanya KBBM ni, kempen Beli Barangan Malaysia, kita membawa usahawan-usahawan kita akan menjanakan lagi ekonomi masyarakat setempat. Jadi pengguna pun boleh melihat pelbagai barang jualan yang adalah. Kita ada produk-produk makanan, produk penjagaan diri, produk kesihatan dan pelbagai lagi. Jadi kita ada 2 untuk meningkatkan dari segi domestik punya perniagaan dan juga kepenggunaan. Kalau itu merupakan aktiviti khas daripada KPDN. Kalau secara umum, secara generalnya bagaimana pula pengisian sepanjang 18 hingga 20 Oktober ini? Okey, seperti mana yang telah pun diterangkan tadi, kalau kita lihat
memang banyak sebenarnya perkhidmatan-perkhidmatan yang akan ditawarkan oleh kementerian dan juga agensi. So berbalik kepada soalan tadi, sebenarnya objektif kita adalah pertama sekali membawa perkhidmatan sebanyak mungkin daripada kementerian, peringkat persekutuan dan juga negeri untuk bersama-sama dengan rakyat di satu-satu tempat berdasarkan kepada kesesuaian demografi dan juga lokaliti. Yang keduanya adalah kita nak mempromosikan dasar-dasar dan juga inisiatif-inisiatif kerajaan. Sebab kita dah perkenalkan dasar-dasar pada tahun 2023. Jadi pada tahun 2024 ini merupakan tahun untuk kita nak dapatkan input daripada rakyat tentang apakah outcome dan juga keberkesanan sesuatu program lah. So itu adalah objektif yang ketiga. Dan yang keempat adalah bila kita buat sesuatu program, sebenarnya kita nak mendapatkan outreach yang lebih meluas kepada semua rakyat. So kita nak mendapatkan keyakinan rakyat tentang pelaksanaan program-program yang diperkenalkan oleh kerajaan. So saya rasa dengan semua perkhidmatan-perkhidmatan yang dibawa ke Sabah nanti, insya-Allah kita akan mencapai objektif-objektif yang ditetapkan. Setakat ini bagaimana sambutan rakyat terhadap program-program sebegini di mana Jenayah Madani telah pun dibawa dari Bukit Jalil sehinggalah kini ke Sabah? Okey. Kalau menyebut tentang kata apa, sambutan, sebenarnya dia agak menggalakkan. Sebab pada awalnya kita tetapkan sasaran melebihi 100,000 bagi setiap zon. Tetapi bila kita dah pergi daripada zon ke zon, sebenarnya kita lihat dari segi statistik pengunjung memang agak memberangsangkan. Kalau kita lihat di zon timur merupakan angka yang tertinggi, sebanyak 370,000 jumlah pengunjung, dan baru-baru ni di Miri sebenarnya kalau melihat kepada rakyat di Miri 300,000, tapi secara keseluruhan untuk 3 hari penganjuran program kita mencapai lebih kurang dalam 301,000 pengunjung. Jadi kita harap supaya di Sabah nanti insya-Allah selaras dengan hasrat YB Menteri KPDN, so kita akan mencapai lebih kurang dalam 400,000 pengunjung untuk 3 hari penganjuran program insya-Allah. 3 hari 400,000 Tapi memang ramai, Terence, sebab dia ialah semua benda ada kat situ. Boleh beli barang murah di KPDN. Kalau datang kena bawa troli. Dia tak boleh bawa kan. Saya pun bawa troli. Kamu akan ke sana nanti? SPM kan selalu siaran untuk je lah ni. Tapi memang kena bawa. Lepas tu bayar saman lagi ada. Betul. Jadi memang panjang ya queue tu. Okey, untuk Hajah yang berada di Sabah, untuk Jabatan Hal Ehwal Wanita Sabah pula, apa yang ditawarkan kepada pengunjung nanti? Okey, bagi Jabatan Hal Ehwal Wanita pula, sebenarnya kita membawa usahawan yang telah pun lahir daripada inisiatif dan juga bantuan kerajaan. Bukan saja usahawan daripada JEWA, tapi daripada agensi dan kementerian lain juga bersama-sama kita dalam memeriahkan lagi program tersebut. Dan sebenarnya bagi program-program ini ada banyak lagi sebenarnya memberi manfaat yang banyak kepada pengunjung, yang mana program ini sebenarnya kolaborasi antara strategik dengan syarikat berkaitan kerajaan, JLC dan juga pertubuhan NGOs dan juga pihak swasta. Selain itu, segmen-segmen jualan madani yang menawarkan potongan harga dan juga tawaran istimewa serta pameran-pameran aset kerajaan turut disediakan untuk pengunjung. Jadi bukan hanya usahawan yang terlibat, tetapi ada banyak lagi aktiviti-aktiviti, dan juga inilah masa kita perkhidmatan kerajaan disampaikan kepada rakyat. Dan untuk makluman, terdapat 36 pameran reruai daripada kementerian, daripada pejabat sosial kerajaan negeri dan juga agensi akan menyertai program ini, yang mana kita menawarkan perkhidmatan secara langsung kepada rakyat berdasarkan lokaliti dan juga demografi setempat. Jadi inilah sebenarnya konsep PMR kali ini dan kali-kali sebelumnya, di mana perkhidmatan disampaikan secara terus kepada rakyat dan membantu dan memudahkan rakyat mendapat akses kepada pelbagai kementerian dan juga perkhidmatan agensi kerajaan yang terlibat. Akhir kata mungkin daripada pihak penganjur kepada seluruh warga Sabah untuk datang dan memberi sokongan 18 hingga 20 hari bulan nanti. Silakan. Okey, sekali lagi Pacu selaku Sekretariat Induk. So since ini merupakan siri PMR yang terakhir untuk tahun 2024 sebelum kita melabuhkan tirai pada hujung minggu ini, dan insya-Allah akan sambung pada tahun hadapan. So kita mengharapkan supaya sambutan yang hangat seperti mana kita terima di Miri baru-baru ini diteruskan lagi, momentum berkenaan diteruskan ke Kota Kinabalu. Tapi since beberapa
pengalaman kita dengan Kota Kinabalu, saya rasa insya-Allah sambutan itu akan menggalakkan berdasarkan kepada pengisian-pengisian program yang kita jalankanlah. Dan yang keduanya, kita mengharapkan supaya pengunjung-pengunjung yang hadir nanti dapat membawa ramai kenalan ahli keluarga yang hadir untuk hadir. Kemudian seterusnya, sekiranya tuan-puan memerlukan ataupun mendapatkan akses informasi berkaitan tentang PMR 2024 Sayangi Sabah dengan lebih komprehensif, boleh melayari kita punya laman web secara setempat, iaitu www.malaysiamadani.gov.my. So semua informasi berkaitan tentang penganjuran program ada di laman web berkenaan. Okey. Jadi kepada orang-orang Sabah, jangan lepaskan peluang ini 18 hingga 20 Oktober 2024 di pekarangan Stadium Kompleks Likas. Jangan korang nak datang bagus-bagus itu aktiviti dia di sana itu. Memang kena datang ini, jangan tidak datang. Ada potongan harga ya, bayar saman pun ada, macam-macam ada. Kalau mau tahu apa lagi di antara inisiatif yang diberikan oleh kerajaan, terus sahaja ke PMR 2024 Sayangi Sabah. Kita bersama dengan Muhammad Zamidi, Encik Muhammad Fendi dan juga Puan Hajah untuk tempoh perbincangan ini, dan kita ucapkan terima kasih kepada mereka kerana sudi bersama dalam kita membawa hebahan tentang program PMR yang terakhir untuk 2024 di Kota Kinabalu, Sabah. Okey, nasihatnya jangan lupa bawa troli, jangan lupa bawa payung juga. Kerana cuaca yang menentu. Payung paling penting sebab hujan dah ribut sekarang ni. Bawa duit banyak-banyak untuk... Bawa apa? Bawa duit banyak-banyak. Bawa duit banyak-banyak. Untuk shopping Jualan ramah Madani. Jangan lupa bayar saman sekali di sana. Kalau bawa anak nanti jangan lupa bawa balik. Tertinggal. Betul. Terima kasih Hajah. Terima kasih kedua tamu kita di studio. Okey, seterusnya kita ada satu laporan khas berkaitan dengan Prabelanjawan 2025. Ini berkaitan dengan naik taraf gerai madani. Terus saja bersama dengan rakan pelapor kita Samsia Samsi. Saya tetap dengan azam supaya Malaysia juga dikenali dengan kemudahan peniaga, gerai, warung yang bersih, indah dan selamat. Langkah-langkahnya termasuklah memperbaiki pasar awam yang uzur di 150 kawasan PBT yang harus dibaik pulih dengan peruntukan 110 juta ringgit. Sebelum ni gerai yang MBSA ni dia kuranglah meja dengan kerusi. So bila waktu peak hour memang kita tak susah nak dapat tempat duduk lah bila makan kan. So bila dia dah buat renovation, tempat lagi bersih, lepas tu tandas pun okey. Jadi lebih selesa lah untuk makan. Daripada Uzo dan Kusam, gerai Madani di Seksyen 8 Shah Alam Selangor ini bertukar wajah. Ceria dan menyela, hasil projek naik taraf menerusi peruntukan RM500,000 di bawah Belanjawan 2024. Siap sepenuhnya 12 Julai lalu, kerja naik taraf itu melibatkan penggantian shilling, lantai dan penambahan tandas orang kurang upaya dan surau. Bukan saja kemudahan dinaik taraf, malah dari segi warna turut dititik beratkan. So saya tengok bila gerai ni dah berubah warna dengan color yang diterapkan, identiti yang diterapkan, kita nampak dia bersih, kita nampak dia menyelah sangat, color dia cerah. Alhamdulillah lah makin ramai sebab kapasiti nak dapat menampung pelanggan pada satu waktu yang sama tu sangat besar, sangat luas kan. Alhamdulillah lah. Syukur sangat sebab meja dah banyak, kursi dah banyak, so pelanggan pun boleh datang serentak dan ramai betul lah. Kini gerai yang dibuka sejak 1995 itu lebih selesa, bersih dan selamat selepas dinaik taraf dengan peruntukan RM500,000. Saya harap untuk tahun hadapan Belanjawan 2025 akan ada lagi peruntukan atau bantuan seperti ini untuk memberikan ruang dan juga peluang kepada golongan-golongan kecil dan sederhana ini supaya mereka dapat manfaat dan juga tempias daripada limpahan kekayaan dan ekonomi negara kita. Gerai Madani bukan saja menjadi platform perniagaan tetapi lambang harapan dan kekuatan ekonomi rakyat. Samsia Samsi, RTM. Selamat pagi, Malaysia.
Malaysia. Jikalau ku mengharapkan kasih yang menghilang, entah kemana hendak ku bawa hatiku yang lara. Benar ku mencintaimu di kaulah cahaya, tapi kini semua tiada, bagai biang lala menyinar sayu tanpa warnanya. Sakit hatiku karenamu, walau luluh tika kau permainkan kata-kata cinta di saat hati kecewa. Pernah ku mohon darimu, tinggalkanku, jangan kau terus merayu hiba, tapi hanya sia-sia. Walau sakit aku teruskan jua, hidup ini tanpamu pecinta gila. Hancur musnah hilanglah cinta, sungguh aku tak menyangka. Biar luka bersarang di jiwa, takkan ku menoleh padamu semula. Pergi jauh, pergi dariku, lelah hatiku, pergilah kau kepada si dia. Walau sakit aku teruskan jua, hidup ini tanpamu pecinta gila. Hancur musnah hilanglah cinta, sungguh aku tak menyangka. Biar luka bersarang di jiwa, takkan ku menoleh padamu semula. Pergi jauh, pergi dariku, lelah hatiku, pergilah kau kepadanya. Prahara cinta. Wah, itu dia Bangkit dengan lagunya Prahara Cinta. Juga kita bersama dengan pencipta lagunya Oja. Selamat Oja. Apa khabar? Alhamdulillah. Bawakan versi akustik sebentar lagi. Ya. Dia dah standby dah kat sana tepi tadi dah macam ni dah. Ambil mood. Ambil mood. Okey, boleh ceritakan mengenai lagu Prahara Cinta? Kita tanya pada pencipta lagunya. Pencipta lagu. Okey. Asalnya saya memang tak kenal Balkis sebelum ni, tapi dia terlibat daripada saya punya Sifo muzik saya sendiri iaitu Khairul Idlan ada kat belakang sana. Dia datang dia cakap saya minta buat lagu satu untuk ada satu artis baru. Untuk artis baru nama dia Balkis. So macam mana lagu ni? So dia terangkan
macam mana datangnya Balkis ni. Sebenarnya Balkis ni datang daripada satu pertandingan karaoke, pertandingan nyanyian di TikTok. Oleh anjuran oleh GKR International atau G Kongsi Rezeki lah. So daripada situ saya tengok dia punya perjalanan. Karaoke ni bukan biasa-biasa. Dia bukan biasa-biasa. Dia jenis setiap minggu akan ada. Dan pemenang dia adalah akan mendapat lebih kurang berapa? RM1,000 untuk setiap minggu. Untuk menang. Bulanan pun RM1,000. Dan tahunan RM10,000. Dan dia akan sangat lumayan lah bagi saya. Kalau saya tak menyanyi pun boleh try lah masalah. So Balkis adalah pemenang untuk tahun yang pertama, tahniah. Dan single ini adalah satu hadiah daripada GKR International juga untuk menghasilkan single sulung lah dan artis pertama daripada GKR International. Okey, untuk Balkis lah selaku artis baru dalam industri seni kita ni, apa yang Balkis nak tonjolkan khususnya kepada peminat-peminat muzik tanah air? Apa yang Balkis nak tunjukkan ialah bakat Balkis. Balkis sebenarnya nyanyi suka-suka, tapi disebabkan GKR, Balkis menceburi bidang nyanyian. Okey, berbalik kepada Prahara Cinta. Prahara tu apa? Ribut. Dia sebenarnya ribut Taufan lah. Muzik video pun sudah tahu. Ribut besar bakal Melanda. Okey, daripada mana datangnya idea dan juga konsep mengenai lagu ni, Hajar? Selalunya kita cerita orang nak bersama tau. Satu pasangan nak bersama selamanya. Tapi ada juga yang saya jumpa lah, ini berdasarkan pengalaman kan. Saya kan masih muda lagi. Bukan pengalaman sendirilah. Kawan-kawan cerita lah. Ada juga pasangannya bila bersama dia huru-hara, dia tak boleh bersama. Itu bila bersama, bila jumpa memang dia akan ribut. Akhirnya macam ribut lah, bergaduh apa semua. Ini cerita lebih kurang macam itulah. Dia punya maksud dalam lagu lah. Tapi bukan cerita Ojal lah. Bukan ni kawan cerita. Tapi video macam lain je. Dia ribut lain ni video ni. Ada ribut lain. Ini ada ribut lain. Dia sebab lagu ni dia boleh macam-macam maksud lah. Berdasarkan pada pendengar, apa yang dia faham dengan tu, mungkin kenakan hidup dia orang. Begitu. Okey, untuk mendengar lagu ni dan juga untuk menyaksikan muzik video ni, bagaimana Balkis? Semua boleh membuka YouTube and type Prahara Cinta Balkis. Okey. Jadi jangan lupa, selepas ini pula ada versi akustik. Untuk Prahara Cinta. Jadi ada berapa versi lagu ni? Kalau ikutkan ramai dah sudah nyanyi lah kan. Banyak versi lah. Tapi kalau original memang yang tadilah kita dengar tadi tu original lah. Okey, sebenarnya selepas ini sebab kita nak tengok satu lagi. Ini berkaitan dengan Prabelanjawan. Belanjawan yang bakal 2025. dibentangkan 18 hari bulan nanti. Kita saksikan promo ni dan kembali bersama Balkis dan Ojal selepas ni. Ya, apa pun terima kasih kepada anda semua kerana sudi bersama dengan kami bermula jam 8 hingga 10 ini. Ada terdapat pelbagai topik menarik kami kongsikan hari ini. Ada croffle tadi, dah rasa ke belum? Belum lagi. Belum lah, kejap lagi kita rasa croffle ini, tapi kita akan bersama dengan Ojal dan juga Balkis untuk akustik sebentar saja lagi. Apa pun, Assalamualaikum, saya Syafika Ishak. Saya Tasha, salam Malaysia Madani.
jahat.